Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita juga live dekat Facebook ni. Ada alamat itu Facebook. Siapa yang tak nak Zoom, susah nak dapat line Zoom, boleh pergi ke Facebook lah, ya, Facebook live. Saya punya Facebook personal. Lepas tu seperti biasa bahan untuk kuliah ni ada dekat webinar ni ada dekat website Ruqyah Klinikal Ruqyah Hijrah ya. Ada alamat situ Ruqyah Klinikal insya-Allah. Okey, tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita mulakan majlis dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi bersama-sama pagi ini untuk meneruskan webinar kita, dan tajuk hari ini agak penting jugalah sebabnya akhir ini banyak isu-isu ni, masih ramai lagi yang tak faham ciri-ciri dukun ni. Ustaz yang dinamakan ustaz yang sama-sama dukun, saya namakan dia uskun. Dekat Malaysia famous istilah ni uskun ni. Tengok akhir-akhir ni ramai juga dekat Malaysia yang guna istilah uskun ni, ustaz yang ada dukun, yang jadi dukun ni. Ustaz, nampak ustaz tapi dukun ya. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi saya tengok tajuk ni nak kena bincang lah. Sebab banyak sangat interpretasi tentang ustaz yang kalau Indonesianya berkedok dukun dipanggil. Atau ustaz, nampak ustaz tapi dia mengamalkan kaedah rawatan seperti dukun atau bergantung kepada cara-cara yang tak dibenarkan syarak, ya, bergantung dengan jin dan sebagainya. Itu kita panggil uskun tu, ustaz yang macam dukun. Ada ramai dalam masyarakat hari ini dan akhir ni menjadi teruk ya. Sebab bila kita tengok berlakunya COVID-19 ni, kita kena PKP, kita tak boleh nak keluar rumah, tak boleh jumpa ustaz, tak boleh nak pergi ke pusat rawatan, akhirnya tumbuh bagai cendawan perkhidmatan rawatan secara online. Bagus rawatan online ni kalau sebab kita ada teknologi kan. Teknologi itu boleh digunakan, insya-Allah dimanfaatkan. Contoh untuk ceramah dan sebagainya, untuk webinar ni dan sangat menarik lah. Ada satu masalah yang tengok ciri-ciri tu masih ada. Ya, maksudnya kita kalau buat online macam ni, kalau kita nak ruqyah, boleh ruqyah, tapi nanti isunya nanti saya bangkitkan selalu. Kalau pasien respon jadi harimau belah sana, lompat bangunan ke, lompat keluar terjun ke, siapa nak tanggung tu? Siapa yang akan handle? Kan? Jadi tu saya rasa macam boleh buat online, boleh buat secara kita online dengar ustaz baca, tapi kalau respon tak ada orang nak handle dekat sana. Masya-Allah, itu yang kita bimbang. Jadi saya kalau kata ke pasien ni pasien biasa lah, dia tak ada kerasukan, dia baca tu dia biasa je, rasa panas-panas sikit tu, itu biasa tak apa. Tapi yang jenis kalau kita baca, mula baca dia kena rasuk, dia tak sedar, atau dia mengelopok, menjerit-jerit sebagainya. Itu benda-benda yang takut dia ambil buat benda bahaya. Itu benda yang saya susah hatilah kalau nak online tu boleh, tapi dia kena perlu persiapan. Ada orang kat sana yang boleh bantu. Mungkin ada sebelah sana ada ustaz ke, ada orang yang boleh baca-baca juga, boleh ada orang yang boleh handle pesakit dekat sebelah sana. Ya, jadi itu yang saya galakkan. Tapi kita tengok akhir ni dia jadi luar biasa sangat. Pasien saya pernah datang, dia kata, doktor, saya rawat dengan ustaz ni secara online. Macam mana? Ikut online lah Facebook dia. Betul dia tengok dia jauh, dia kata, ni ada 10 ekor jin. Lepas tu kena baca ayat-ayat ni, amalkan ayat ni. Jadi kalau macam tu dia jadi macam dia boleh baca dari jauh lah, tengok muka kan, kita nampak ni ada jin 10 ekor. Itu sama macam kerja-kerja menelek. Nanti kita akan bincang kenapa benda ni jadi isu, sebab Rasulullah tegah ya, kerja-kerja menelek dari jauh ni benda-benda yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Jadi ada hadis pasal tu ya. Jadi itu benda-benda yang kita kena hati-hatilah. Saya petik ayat Quran ni, surah An-Nisa ayat 38 ya. Ini kisah bagaimana mereka yang bersahabat dengan jin atau syaitan ya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Maksudnya, dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, riak, ya. Dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Ya, jadi itu peringatan Allah di surah An-Nisa ayat 38. Yang kita tengok. Jadi ini ciri-ciri. Jadi kita tengok dukun ataupun mereka yang bergantung dengan syaitan ni, itulah gambaran yang Allah tunjukkan dalam surah An-Nisa ayat 38. Itulah seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk sahabat, ya, syaitan. Ya. Dalam surah Al-Jin ayat 6, saya ulang balik ni, pernah sebut dalam kuliah yang sebelum ni, ya. Surah Jin ayat 6. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni faduhum rahaqa. Ya. Maksudnya bahawa sesungguhnya adalah masalah perbuatan beberapa orang dari manusia, ya, menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Birijalin minal jin. Ya. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongannya bertambah sombong dan jahat. Jadi rasa dia hebatlah sebab manusia bergantung dengan dia. Ya. Bergantung dengan dia untuk apa-apa hal pun lah. Untuk yang jenis saka kita bincang minggu lepas, untuk buat kerja-kerja, ya, kerja-kerja biasa. Kalau yang jenis perawat ni untuk bantu dia merawat, ya, bantu dia menelek, bantu dia melihat, apa tu, mencari diagnosis sakit sebagainya. Itu benda-benda yang menjadi kesukaan jin lah. Dia rasa dia lagi bijak, lagi pandai daripada kita. Itu kesombongan yang ada pada jin, syaitan. Ya. Jadi itu kita tengok dia jadi rampant dekat masyarakat ni. Kita pun tak tahulah. Saya tak gambar sini, ada beberapa gambar yang saya rasa sangat, kalau kita masih ingat masa peristiwa hilangnya kapal terbang dulu, MH370 ni. Ini memang bomoh lah. Dia orang panggil pun Raja Bomoh. Dia bukan ustaz lah ni, ini memang Raja. Dia pun sendiri akan iktiraf dia bomoh. Kan? Kita panggil pun Raja Bomoh. Dia dengan kelapanya masa tu dekat airport, dia buat macam ni. Yang saya agak bimbangnya, kan, masa ni seolah benda dia diterima, ya, kat situ. Tak ada orang halang dia jadi show pula dekat sana tu. Ya. Jadi macam satu pertunjukan pula. Jadi kita pun heran, adalah orang komen sikit-sikit, tapi ada orang tak ambil kisah. Jadi maksudnya tahap keyakinan, kefahaman tu masih macam itulah masyarakat ni. Kan, bomoh ni benda yang berleluasa, dan kalau kita tengok ramai orang masih bergantung dengan bomoh ni. Kan, kalau kita ada juga orang yang akhirnya nanti tengok dia tak boleh lagi daripada bomoh ni. Tak boleh lagi daripada bomoh ni. Apa-apa hal dia fikir bomoh, tinggal bomoh. Asal-asalnya tu yang memang kena sihir pun dekat bomoh, ya. Dan saya ada banyak juga pasien yang saya rawat yang pernah mendapatkan rawatan dengan bomoh. Satu isu dia susah nak sembuh lah. Kan? Satu isu sebab kaedah digunakan tu dengan bantuan jin. Jadi kita pun tak pasti macam mana Allah nak sembuhkan mereka tu. Tapi ada yang tak tahu. Yang tak tahu tu pergi jumpa rupanya bomoh. Ingat ustaz rupanya bomoh. Ya, pergi jauh-jauh sampai seorang pasien saya tu duduk Kuala Lumpur pun pergi Kedah sana. Ya. Ada ustaz ke semua tadi tak ingat. Dalam gambar tu dia nampak macam ustaz betul, pakai jubah semua. Ya. Tapi dia pakai pembantu lah. Bila balik tu dia boleh bagi instruction dari jauh, kan. Kebetulan yang pergi ni pula janda, kan. Betul dia tu sampai datang KL dan pergi rumah dia, kan. Ajak kahwin sebagainya. Itu benda contoh ciri-ciri yang bukan ustaz lah, kan. Kalau merawat tu ada kepentingan lain, kan. Kepentingan wanita tadi. Itu jadi isu lah. Jadi kita tengok. Jadi tapi ni yang ada kat sini ni bomoh betul lah. Ini kalau keluar khabar memang sebut Raja Bomoh lagi. Jadi tak ada segan silu nak sebut Raja Bomoh. Jadi ini jadi kebiasaan kot, Allahu a'lam. Jadi usaha ni kena berterusan lah. Yang saya nampak, kita ada ustaz ramai. Saya sendiri ahli gabungan perawat Muslim Malaysia. Kita ustaz-ustaz kita, Ustaz Hadi, Ustaz Abdullah, kita Ustaz Fauzi. Kita fight ni. Kita kena bantu masyarakat bagi kefahaman tentang masalah-masalah dalam rawatan ni. Dan sesungguhnya kita yang ramai tak faham tentang rawatan Islam pula tu. Itu lagi isunya. Itu yang jadikan panggil ustaz tu. Yang ada setengah tu akan panggil ustaz. Gambar yang kedua ni, tengok gambar kedua ni, ini baru ni viral baru ni, kan. Dia merawat dengan pistol, tembak jin ke apa tak tahu, Wallahualam. Dia nampak tak pistol dia tu. Dia tembak pistol tu dekat patient. Jadi gambar ni kalau ada ni memang agak famous, ya.
pernah keluar itu viral, ada ustaz-ustaz yang komen, dia macam mana cara merawat macam ni. Dia pakai pistol mainan tu, pistol air tu tembak kat pasien. Jadi kita pun dengan bunyi dan sebagainya kan. Jadi bahan laku atau jadi bahan lawak lah benda-benda ni. Jadi kita pun sedih sebab setengah-setengah tu nanti akan mencemarkan imej rawatan Islam yang sebenarnya kan. Kita tengok nanti adalah ciri-ciri yang kita akan bincang nanti. Yang kita tengok kalau kita tengok sekali lalu pun kita tahu ini bukan rawatan Islam yang sebenarnya. Kan? Itu benda-benda yang jadi mainan. Wallahu a'lam. Jadi saya heran juga tu macam mana pasien boleh percaya juga kan. Pergi juga ni pasien ni. Nah, alhamdulillah tak nampak gambar tapi tak nampak pun. Dia kata dengan pasien pergi juga. Ya, pergi juga jumpa. Ya. Mungkin dah habis ikhtiar kot atau mungkin rawatan Islam ni susah sangat nak jumpa kot yang betul-betul ni kan. Yang dengan appointment je dengan beratur katnya akhirnya dia orang akan pergi jumpa bomoh juga. Itu yang kadang saya duk fikir kalau lah boleh train ramai lagi yang boleh buat rawatan Islam ni buat untuk family pun jadilah. Yang kita dapat memahami, belajar sikit-sikit dan rasa ramai dan alhamdulillah. Pasien saya sekat ni kalau lepas rawatan beli buku baca sendiri dekat isteri anak-anak, alhamdulillah ada yang improve, ada yang sembuh pun dengan usaha dia tu. Ayah sendiri baca, suami sendiri baca dekat isteri, alhamdulillah. Jadi itu satu benda yang banyak sangat kes macam ni kat masyarakat. Jadi kita pun tak tahulah gambar bawah ni, gambar ni hiasan. Tapi nak gambarkan inilah ciri-ciri mau dengan kemenyan dan sebagainya. Saya tak sempat nak sebut semua. Saya rasa kita punya hari ni pun sejam. Jadi kita nak cerita detail tak. Kita kemenyan sebahagian daripada benda yang dah orang tak pakai dia sekarang. Dulu orang biasa pakai. Dan kita tahu kalau kita kat kampung masa kecil-kecil dulu ni lah dia. Kemenyan ni kena ada. Bawa pergi kubur. Ya. Bakar kemenyan. Jadi kemenyan ni makanan jin. Dia suka asap-asap ni makanan jin. Ya. Jadi dia suka lah. Lagi panggil jin sebenarnya. Kita duk fikir masa kecil-kecil seronok kan. Bawa kemenyan ni ada mana-mana. Pergilah mana-mana. Pergi kubur lah, buat majlis kubur, ada bawa kemenyan. Bakar kemenyan. Ada balik kat rumah, bakar kemenyan. Tapi sekarang ni tuan-puan bagus bakar boko tu ya. Boko. Yang kayu gaharu tu ya. Beli itu bagus bakar. Bau dia bau gaharu sikit. Gaharu ni dia bau dia agak tinggi sikit. Tapi dia bau tu dia sangat menyembuhkan gangguan lah, insyaAllah. Beli boko tu bakar, itu lagi baik daripada bakar kemenyan ni, insyaAllah. Okey, itu ni gambaran introduction lah. So hari ni kita akan bincang sikit definisi ni. Uskun ni. Ni ustaz dukun. Ya. Dan kita cuba mengenali ciri-ciri ustaz yang kita kata berkedok dukun ni. Yang kita tengok macam ustaz tapi dia mengamalkan benda-benda yang saya cakap tadi lah. Contoh boleh tengok dari jauh kan. Rawatan ni senang je. Abang baca ayat. Saya nak sebut pun saya segan sebab saya tahu kes ni lama berlaku tapi kita dah tengok masih lagi orang percaya benda macam tu kan. Bila especially kalau orang tu dah terkenal. Dia bila terkenal ni susah nak buang, masyarakat mesti akan terima tu sebagai benda betul. Benda betul lah sebab yang buat tu orang panggil ustaz kan. Jadi kita pun itu yang kata kena sekarang ni kena betul berhati-hati dengan ustaz uskun ni. Itu benda penting lah ya. Kita akan juga ada ciri-ciri tambahan lagi kita segi metod rawatan tu kita akan bincang sikit kalau sempat, mana sempat ni kita akan bincang insya-Allah ya. Saya bagi gambar ni ini saya bukan nak buat joke tapi saya letak gambar saya dua ni. Satu ada songkok, satu tak ada songkok. Okay? Kalau tuan ingat agaknya orang pergi, orang tengok songkok ni orang akan panggil ustaz lah, pakai songkok kan. Jadi saya biasa je memang passion gitu kena panggil saya ustaz lah, panggil doktor macam-macam. Tapi saya tak kisah pasal istilah tu. Sampai sekarang ni kalau saya merawat, saya tak pakai songkok. Saya tak pakai songkok lah. Sebab saya nak beza ke saya, tak nak je orang panggil saya ustaz. Tapi saya ni bukanlah ustaz tu kata baru dah start. Kalau ustaz selalu ada yang berceramah kata kita ni baru dah start. Jadi kita, tapi saya nak tunjukkan kalau kita letak gambar ni kat profil kita, orang macam orang ustaz ni. Kalau bomoh akanlah jadilah gambar macam ni. Dia akan jadi macam orang cakap saya ni ustaz. Dan kita pakai gambar macam ni dengan songkoknya kan. Dengan itu kita panggil ustaz. Tapi kalau kita pakai macam ni t-shirt semua ni, itu mungkin orang tak percaya sangat kan. Nak katakan kalau bomoh pun dia boleh berlakon macam tu. Dia boleh berlakon. Jadi gelaran ustaz ni seringkali jadi perbahasan dalam kalangan masyarakat tentang siapakah yang layak dipanggil ustaz. Ramai orang ada bincang pasal ustaz ni siapa nak panggil, siapa yang boleh dipanggil ustaz. Ada macam-macam pendapat ya. Terkadang masyarakat terbingung-bingung apabila ada orang yang dipanggil ustaz tapi bercakap merapu-rapu, bukan tentang agama ataupun dia cakap merapu tentang benda-benda yang lain daripada agama. Ada yang juga dia gelar ustaz tapi terlibat dengan macam-macam skandal dengan masalah dekat dengan masalah kita tengok. Jadi kita pun dia jadi confused ustaz ni kan. Gelaran ni macam mana kita nak letak kat siapa sepatutnya. Jadi itu benda-benda akan still conflicting lah sampai macam tu kan. Dan ramai orang bila kita boleh baca Quran dia panggil ustaz. Ada yang macam tu ya. Jadi kalau ikut definisi ustaz, ini yang disebutkan oleh Datuk Zulkifli Al-Bakri ya. Dia kata dalam website dia lah, Mufti Wilayah ni dia kata ustaz bagi Malaysia dan Nusantara ialah guru agama. Dia kata kan. Gelaran ini biasanya ditujukan kepada lelaki yang mempunyai ilmu pengetahuan atau kalau ustazah perempuan lah ya. Lelaki yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam agama.
Ustazah pula adalah guru agama bagi orang perempuan. Ini yang kita petik daripada Mufti Wilayah punya definition tak ustaz. Kalau tengok di BP, dia kata ustaz ni ada dua maksud. Satu, yang pertama guru agama lah tadi, macam Datuk Mufti Wilayah dulu, Datuk Ustaz Zul. Dan kedua adalah tuan. Itu satu lagi maksud kepada ustaz tadi lah. Ya. Jadi kalau tengok senarionya, ada ni panggil ustaz bila kita ngajar Quran je, ngajar Iqra' kita panggil ustaz lah. Ya, kita boleh baca Quran. Macam tu zaman-zaman dulu kalau dia baca Quran ni dengan taranum sebagainya, orang akan panggil ustaz lah. Kan? Ayah saya gitu juga. Ayah saya dia bukan, tapi ayah saya dia boleh baca Quran, dia guru Quran, arwah ayah saya ni. Dia ibu pun imam. Memang orang akan panggil ustaz. Kadang-kadang kan, akan panggil ustaz. Ada yang panggil ustaz, ada yang dipanggil ustaz tu sebab jadi imam, jadi bilal, dia jadi tukang mandi mayat, orang panggil ustaz dia. Mutawif yang buat. Ada yang panggil ustaz sebab kerjaan juga. Guru-guru kafar yang kita tengok ini semua ada tauliah ni. Macam setengah tu macam guru Quran dekat Negeri Sembilan, kita memang ada tauliah ya. Tauliah tu tauliah Jabatan Mufti. Ya, siapa nak mengajar Quran kena ada tauliah. Jadi ramai orang kan panggil ustaz lah, walaupun dia bukannya background pendidikan agama sangat kadang-kadang ya. Guru Jawi, guru khat, guru taranum, ni semua orang panggil ustaz lah. Itu standard dekat kita, dekat Malaysia macam tu kan. Jadi ada juga yang panggil ustaz sebab dia hafal Quran. Itu ada dah. Orang hafiz Quran itu memang, itu agak sesuai sikit sebab dia memang hafal Quran, dia mengaji bidang Islam sebagainya. Ya. Ada juga orang panggil ustaz sebab dia baca banyak buku agama. Pengetahuan agama dia hebat. Ya, ada macam tu. Setengah orang dia tak ada kelulusan kata pendidikan Islam tu tak ada. Ada yang ambil lepas tu. Ada beberapa orang doktor, sahabat-sahabat saya, Dr. Daniel, Dr. Hatta Syarul contohnya. Dia orang ni kalau ceramah hebat lah. Sebab dengan ceramah tu lebih macam ustaz. Dia punya kemampuan ilmu dia tadi, kan, dia punya tu kefahaman tentang Islam tu sangat hebat, ya, sangat hebat sampai kan dia, kita tengok bila dia ceramah tu sangat bagus lah, insya-Allah, kan, sangat bagus dan sampai kata kita pun dia panggil ustaz dia ni kan. Setengah tu belajar lagi, sambung lepas habis perubatan jadi pakar, belajar pula diploma pengajian Islam, ambil nak mengkaji agama. Itu memang sangat sesuai untuk panggil ustaz, tapi itu pun dia orang tak panggil ustaz kadang-kadang, dia tak bahasakan diri dia ustaz, ya. Orang yang pandai, orang yang banyak menulis buku, itu sebab kita tengok ya, itu kategori yang kita panggil ustaz lah, ya. Ada juga yang saya kata tadi yang panggil ustaz sebab dia pakai jubah, ya, pakai serban, ada ridak sikit, ada kopiah, ada tasbih, kan, berjanggut, berjambang. Itu jadi benda-benda tu, karakter-karakter ni orang akan panggil ustaz. Yang paling kita bimbang ni sebenarnya, yang di isunya, kita kan tak ada beza tu dukun dengan ustaz. Bila dukun sekarang dia tak macam dulu, ya. Dukun dulu senang nak beza sebab dukun dulu dengan tanjaknya, baju hitamnya, dengan keris semua kan. Jadi ada tasbih dekat leher semua. Jadi itu immediately kita kata ni bomoh lah. Senang aja tak memang ini memang bomoh. Atau macam tadi yang kita tengok gambar yang dekat MH370 kat airport tu ada dengan peliknya macam kaedah, itu kita tahu bomoh kan. Yang jadi isu kadang ramai dukun sekarang dia tak pakai macam tu lah. Dia pakai baju jubah, pakai kurta, pakai serban lagi tebal daripada ustaz ni. Serban dia tu lagi tebal daripada ustaz-ustaz yang betul ni, kan, lagi tebal. Tapi dia jenis mengamalkan kaedah rawatan kadang tu bercampur-campur, bergantung dengan jenis dan sebagainya. Itu yang jadi kadang orang jadi confused, kan, kerana pengkat ustaz. Betul kadang setengah tu yang muda-muda pun dah jadi ustaz ni baguslah. Maksudnya kita tengok perawat sekarang ni muda-muda nak jadi perawat. Tapi ada kes yang sama-sama saya ingat dia pun daftar through online. Ustaz ni ustaz muda dekat Shah Alam dekat Kelang. Line tak stabil. Clear lagi ya, tak ada masalah, boleh dengar line tak stabil, internet ni masa cuaca tak bagi okey. Jadi bila dia daftar tu dia dapat secara online je lah. Bukan pergi jumpa pun. Ustaz tu suruh hafal ni, zikir ni kena baca ribu-ribu, kena zikir ni kalau nak sembuh. Akhir dia buat, rupanya bila dia amalkan tu, jin datang dekat dia sebenarnya. Jin tu akhirnya khadam dia sendiri datang dekat dia, sampaikan dia lagi teruk. Bila saya datang jumpa saya balik semula, saya tengok kenapa teruk sangat ni. Dia kata saya pergi saya daftar dengan ustaz ni doktor, bayar kat 200. Dia bagi amalan-amalan zikir-zikir untuk dia kata kalau baca ni sembuh. Dia punya tak sembuh. Rupanya lagi teruk sebab dia kena ganggu lagi kuat. Bila saya check balik lagi kuat daripada sebelum saya rawat. Maka saya kata lepas kebetulan kali kedua datang tu, lepas tu keluar jin tu bercakap. Jin tu memang sebut nama ustaz tu lah. Jadi kita tak nak percaya dekat jin tu, tapi nak katakan sangat teruk gangguan tu sampai isteri yang tak ada jadi ada gangguan. Masya Allah. Itu benda-benda yang saya rasa macam kena hati-hatilah benda ni. Dan saya agak keliru kadang-kadang kita bergantung kepada Jabatan Agama sebenarnya. Kita harap Jabatan Agama akan ambil tindakan macam ni. Contoh macam kita bincang semalam minggu lepas
Bagaimana perlunya untuk kita tengok dekat Shopee, dekat tu ada banyak benda-benda sihir dijual online. Tapi kita yang orang biasa ni tak ada kuasa tu, tak ada kat kita. Jadi kita hanya boleh komplain, boleh beri nasihat, pandangan. Tapi tindakan tu kena tunggu undang-undang lah. Kena cari saluran yang betul dengan jawatan agama. Tapi nampak benda tu tak pernah berhenti. Setakat ni semua ada lagi. Online tu ada lagi, benda sini semua ada. Jadi agak mencabarlah benda-benda sini. Jadi kita tengok masyarakat juga akan banyak tertipu. Kalau Negeri Sembilan ni pun banyak. Negeri Sembilan ni sangat ramai. Yang jenis-jenis macam tu. Kadang-kadang kita percaya sebab dia ada marketing man. Ada seorang cikgu passion saya, dia dalam keadaan dia tengah rawat saya tu, dia kata satu hari dia pergi dekat UTC tu, dekat Ampangan ni UTC kan. Pergi UTC Ampangan tu, dia naik atas tu ada orang tegur dia. Dia kata, encik ni sakit nampak ni, dia kata. Dia marketing dia style macam tu kan. Dia kata sakit ni, saya ada orang boleh rawat ni, dia kata. Tapi dia pun ambil nombor semua, dia kata encik telefon ni. Dan kebetulan orang ni duduk kat Cengkau. Kita orang bawah ni kan, tahu kan, kita pun risau kan, tapi orang ni duduk Cengkau. Lepas tu orang yang rawat ni, saya pun tak tahu siapa, tapi cikgu ni tunjuk, bila dia hantar mesej syarat-syarat nak datang tu, Masya Allah. Saya kata cikgu ni, cikgu fikir tengok, logik tak logik ni? Dia kata, macam tak logik lah doktor, dia kan. Sebab dia minta nak datang tu dengan syarat-syarat dia, kena bawa air kolah 7 masjidnya, kena cari bunga 7 jenisnya, kena ada barang-barang lain lah, saya tak ingat. Banyaklah barang-barang tu, senarai dalam handphone itu, dia tunjuk saya. Lepas tu ada bayaran, 1,270, tak saya, ada sen ujung ni. 1,270, sen dia tu dalam 33 sen pun tak tengok. Ada sen tu kena ada duit 1 sen. Saya kata mana dalam syarat macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, syarat-syarat ni sebenarnya dibagi oleh jin tu sendiri sebenarnya. Jin yang bagi dekat orang yang merawat ni, yang minta tolong dengan dia, engkau bagi syarat ni dekat. Dia nampak syarat tu sebenarnya nak menghina dia sebenarnya. Menghina orang yang buat rawatan ni. Sebab kena ikut tak logik. Nak transfer tak boleh, kena buat cash tu tuan-tuan. Dia bukan boleh transfer, kalau transfer online senang lah. Per sen point 33 tu kita boleh transfer online je. Tapi tak boleh, dia nak bawa cash. Dia nak datang kan. Jadi cikgu ni dia pergi lah, biasa nasihat saya kata ni bohong ni. Saya kata, saya pergi lah. So dia tak pergi, alhamdulillah. Tapi nak kata kan, ramai orang yang terkena. Ada satu pasien saya lagi dah pergi habis beribu dah. Dah kena bayar 1,000 lebih. Dan dia boleh bayar installment. Itu best tu. Dia pergi sana, dia kata dia tak buat duit, dia tak terkejut sebab dia bawa ada 100 lebih, dia kata. Rupanya kena bayar 1,200. Ini satu lagi orang yang merawat, saya tak terlupa kat mana. Itu tapi ke area Tampin ke macam tu. Dia pergi Tampin ke Kota saya pun tak ingat. Tapi dia pergi ke area tu lah. Lepas tu dia pergi, dia kata dia buat macam baca-baca sikit, tak dengar baca Quran pun tak sangat. Lepas habis rawatan tu, dia bila tanya berapa kena bayar, dia kena bayar 1,000 lebih. Dan dia tak buat duit. Dan dia dengan suami tepi pinggir lah. Tapi tu dia kata tak apa, dia tu boleh bayar langsung. Nanti datang bayar lagi, balance kan. Banyak tuan, dia dah bayar habis sebenarnya. Sebab dia tak lambat bayar tu, dia kena call, kena macam-macam. Jadi kalau gangguan tu lagi teruk lah sebenarnya. Jadi benda macam ni biasa. Scam macam ni biasa sebenarnya. Dan dia berlaku kerana bertahun-tahun. Ada seorang pasien saya, doktor, suami isteri doktor, suami dia tu engineer. Dua-dua ni terkena lah sebenarnya tu, kes itu juga. Dia pergi buat rawatan, akhirnya dia macam kena pukau, tiap minggu kena datang. Kalau tak datang sakit. Tiap minggu kena pergi. Pergi tu pula kena bayar 1,000. Tapi dia mampu lah sebab suami dia ni kontraktor. Projek itu juta. Dia mampu lah. Dia pergi tiap minggu. Saya kata dah berapa lama ni kak? Dia kata ada dekat 5 tahun. 5 tahun tuan-tuan. Kalau 1,000 seminggu dah 50,000 setahun. Berapa tahun tu dah 50,000. Dah beratus ribu habis. Nak kata kan? Dia macam kena pukau. Dia kalau sampaikan dia kata ustaz ni, dia panggil ustaz. Dia kata hebat ustaz ni kan, maksudnya sampai macam tu. Dia sampaikan dia boleh datang klinik, dia ni doktor, klinik sendiri kan. Minta duit, dia macam sign check bagi je duit. Dia minta duit untuk ni, dia sebut-sebut lah untuk apa. Dia pun sign check 7,000. Dia pernah ingat bagi 7,000. Dan bila dia datang jumpa saya first time tu, dia macam tersedar. Dia macam tiba-tiba, doktor dah lama saya pergi. Dia macam tiba-tiba tersedar. Nak gambarkan, mungkin dah dia pukau. Dia kata dia pernah sampaikan, dia kata dia tu datang rumah dia, pagar rumah dia. Pagar rumah tu dengan paku, dengan kain kuning. Dia kata, dia ingat lagi masa bila sedar tu baru dia cerita balik. Dia pernah datang rumah dia tu, pagar rumah. Saya kata, boleh tak cari balik paku ni? Dia kata, tak boleh doktor, depan tu dah kena tak. Dia kata, belakang boleh. Dia cari paku tu jumpa. Dapat 2 jumpa, belakang rumah. Yang depan tu dah tak dia nak cari dah. Saya kata, doa lah, tak apa macam mana kan. Dia kata kan, benda tu dah berlaku. Maksudnya benda tu dah jadi sihir. Bukan dia merawat lagi dah. Dia jadi sihir kepada pasangan. Dan dia berhabis beribu. Itu kadang saya jadi macam tanggungjawab saya untuk bagi kesedaran supaya kita jangan terkena lah. Kalau dah kena tu, itu rezeki lah. Itu rezeki
Allah memang takdirkan rezeki kita macam tu. Allah nak ambil balik rezeki tu. Jadi kalau kita katakan benda macam tu berlaku. Ya. Jadi apa definisi dukun? Menurut Syekh Ibn Utsaimin, dia kata secara umum dukun ialah orang yang mengkhabarkan kejadian gaib di masa datang ataupun yang mendakwa dia tahu pasal gaib. Itu jadi isu tu yang dia kata boleh tengok, boleh nampak jin, yang sedangkan itu jin tak boleh nampak. Allah sebut dalam Quran, jin ni benda kita tak boleh nampak. Jin nampak kita, kita tak boleh nampak jin. Macam mana nak kira jin kalau kita tak nampak kan? Jadi kena ada ilmu-ilmu tu lah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jin akhirnya supaya kita boleh baca. Boleh baca, boleh tahu benda-benda gaib, boleh tahu cerita dan sebagainya. Kita boleh tahu sejarah lama. Kadang-kadang pasien ni pandai juga kan datang jumpa saya, doktor boleh baca ke cerita lama? Kenapa? Dia kata dia pernah pergi seorang ni, dia kata dia boleh baca, boleh beritahu cerita lama. Sampai dia cuak dengan saya. Sebab apa? Saya kata, saya memang tak tahu. Saya tak tahu cerita lama, saya tak tahu. Saya tahu inilah depan yang saya tahu menghadap saya ni, saya kata kan. Sebab dia ada benda-benda lama yang berlaku kat dia tu yang agak aib pada dia. Tapi orang tu tahu. Sampai tahu, orang tu boleh tahu. Dia kata, kerja tu pakai jin lah. Saya kata, macam mana? Macam dia boleh terek benda lama, boleh tahu benda gaib yang kita tak nampak. Dia sendiri tak pernah jumpa, tapi dia tahu. Ya, itu benda-benda ciri-ciri bomoh, dukun. Ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-kahanah atau kihanah, ya, boleh baca sebagai kahanah atau sebagai kihanah, ya, kasrah. Artinya mendakwa mengetahui ilmu gaib. Dia dakwa, dia kata boleh tahu benda gaib, seperti meramal apa yang akan jadi, sesuatu benda yang akan terjadi dengan sebab-sebab tertentu lah. Dan asal pengetahuan ini adalah daripada jin yang mencuri telinga dan percakapan malaikat. Kemudian jin tersebut membisikkan ke telinga dukun. Sebenarnya dah lama dah tak boleh. Jin ni tak boleh. Bila kita tengok, bila Allah sebutkan dalam surah jin tu sendiri, Allah dah tutup dah langit ni daripada jin tak lepas dah. Khabar-khabar tu dah tak sampai dah. Jadi kalau tengok hari ni mana datang pula benda-benda maklumat. Itu semua hanya adalah sandaran-sandaran ataupun agakan-agakan jin. Jadi kalau kita percaya dengan ramal-ramal ni, maka kita memang jadi syirik, jadi kufur kepada Allah. Itu yang Rasulullah tegah. Ya. So, kita jangan tanya. Dan ramai orang masih mengamalkan tu dah. Kebanyakan masyarakat dia masih nak tanya. Tengok dari jauh. Doktor boleh tak tengok dari jauh? Doktor boleh tak tengok anak saya ni? Hantar gambar. Itu benda-benda telekan atau ramalan ataupun tenun dia panggil. Tenung ataupun ramal. Itu benda tak boleh buat. Itu nanti kita tengok. Kenapa benda tu haram? Nabi sebut itu dalam hadis ya, pasal benda ni. Benda ni haram ya. Jadi haram mendatangi dukun. Jadi apabila kita dah tahu seorang tu memang dia mengamalkan praktis dia tu macam perdukunan, maka kita kena jauhlah dari dia. Ya, kalau kita dah tersangkut tu, takut kita disihir, maka kita kena usaha untuk rawat diri kita supaya kita dapat macam tadilah kes tadi pasangan yang datang jumpa saya tadi ya, yang doktor tadi nak kata kan, kena rawat. Lepas rawat tu nak bersihkan itu, masya-Allah. Sebab dia dah tanamkan jin tu kat badan dia, dia jadi kena sihir. Dan dia akan mengalah aja, apa dia minta semua ikut. Itu macam kena pukau lah, ya, macam kena sihir ya. Dan tidak berbicara maupun berkomunikasi dengan semampu mungkin. Kalau boleh stop, any communication, apa-apa tak boleh. Sebabnya bila dia communicate, kita dah kena pukau balik. Itu benda-benda yang saya selalu pesan dekat pesakit. Kena cut off everything. Jangan hantar gambar, jangan buat apa-apa, tukar kita punya profile, gambar-gambar semua jangan upload. Sebab itu menjadi bahan sihir. Ya, bahan sihir. Ya. Kerana komunikasi dengan dukun menyebabkan kita terjumpa ke dalam dosa syirik. Dan kita akan berterusan tuan-tuan. Bila kita buat macam itu, kita akan berterusan dalam keadaan kita syirik kepada Allah. So bila kita nak sembuh, macam mana kita nak ada keberkatan dalam hidup, macam mana kita nak selesai masalah-masalah kita. Sebab kita terjerumus lagi. Walaupun itu semua dengan izin Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi kita kalau boleh, bila kita sedar tu, kita cubalah insya-Allah untuk mengelak benda-benda ni. Kita kena elak. Nanti kita akan bincang apakah ciri-ciri dukun tu ya. Tapi dari segi tu ya, dalam hadis riwayat Muslim ni, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun, mahu bertanya padanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima solat selama 40 hari. Ada hadis kata 40 malam. Ada hadis kata 40 hari. Maksudnya ini baru datang tuan-tuan. Kita pergi cari rawatan dengan dukun atau kita tak tahu tu mungkin Allah maafkan, so kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita pergi juga, na'udzubillah, maka kita akan Allah tak terima solat kita 40 hari. Itu baru pergi jumpa, belum tanya lagi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut lagi, barang siapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dan ia mempercayainya, maka ia telah kufur kepada apa yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berat amaran Rasulullah SAW. Kita kalau pergi tu, Allah tak terima solat 40 hari. Okey, 40 hari itu tak terima solat. Masalahnya kalau kita percaya cakap dia, jadi kufur tuan-tuan. Syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi kufur kepada wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat berat. Jadi kita kena pesan lah siapa yang, tapi sekarang ni dah banyak kurang Alhamdulillah. Tapi dulu saya ingat masih ada orang akan tanya telefon, doktor nak buat appointment, doktor tolong boleh tak soal appointment lambat lagi, boleh tak tengok sikit dari jauh anak saya ni ada masalah apa. Ini masih benda-benda yang biasa berlaku dalam masyarakat. Jadi kita harap, kita doa supaya Allah bagi
perlindungan kepada kita daripada terlibat dengan benda syirik. Kita tak tahu tuan-tuan. Ini dosa besar, kufur ya. Kalau nak bertaubat nak kena minta ampun kepada Allah Ta'ala, nak kena mengucap syahadah semua balik. Itu benda-benda yang itu sebab kadang-kadang kita kena selalu bersyahadah balik. Kalau kita dah selalu pergi jumpa bomoh, kan kita selalu rawat bertahun-tahun. Kan saya cerita macam minggu lepas, setengah tu dah rawat berpuluh-puluh, beratus orang dah pergi jumpa. Dan sebagian besarnya mungkin bomoh kan. Jadi kita tengok sebagian besarnya sebagainya dukun. Na'udzubillah. Jadi kita nak macam benda tu kita tak tahu. Jadi kita setengah tu tak ada ilmu. Dan bila dah tahu macam ni, kita kena, hari ni saya akan cerita sikit apa ciri-ciri tu supaya kita faham. Dan benda ni berlaku, ramai orang terkena. Saya sendiri mula-mula pun agak terkena dulu. Sebab saya kira masa tu kita rasa semua anak, bila kita sakit ni, kita dah tak kira dah. Sakit ni dah tak kira dah. Kita medical dah pergi. Doktor kata tak ada apa. Pergi cari juga ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dapat ustaz betul Alhamdulillah. Dapat ustaz dulu macam Harudin, Ismail Kamus, betul hebat-hebat ni ustaz-ustaz ni kan. Masya-Allah. Almarhum semua dah. Hebat Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ada masa-masa orang akan recommend, pergi ustaz ni pula, ustaz punya bomoh. Kita tak tahu. Kan itu benda-benda yang kita tak tahu ya. Jadi kita minta Allah ampunkan dosa kita bertaubat, kita syahadah semua insya-Allah ya. Jadi saya nak share hari ni beberapa sifat macam mana kita nak mengenali dukun ni. Yang berkedok ni dia istilah dekat dalam BBP ada, tapi masa digunakan di Indonesia lah. Dukun tapi dia macam ustaz. Macam tu. Itu kena namanya kedok. Berkedok ni macam seolah-olah ustaz. Ya, gitu ya. Slide pertama ni dia kata mampu merawat dan melakukan pelbagai perkara ajaib. Tetapi cara hidupnya menyalahi Islam. Tak ikut syariat, tuan-tuan. Ini ramai orang, tapi saya pun tak tahulah, confuse masyarakat ni. Dah tahu benda tu. Ada beberapa dukun dekat sini, kat Senawang sebenarnya. Yang saya tahu nak cerita ni passion, saya tak kenal dia orang tu, tapi passion cerita. Dia kata dia merawat tu dah lah pakai menurun semua, ilmu-ilmu menurun. Maksudnya ilmu-ilmu tu boleh tarik je masuk dekat pembantu dia kan. Dan benda jadi macam kebiasaan orang awam. Bukan orang ramai kalau akan pergi juga kat dia. Masya-Allah. Ya, maksudnya dia boleh tarik je tu masuk ke pembantu dia, kita boleh tanya jin tu, boleh cakap dengan jin. Itu benda-benda yang biasa je berlaku. Orang yang ada ilmu macam tu, dia boleh tarik jin tu masuk dekat jin. Masukkan jin daripada pasien, masuk dekat pembantu dia. Tanyalah dia kata, nak tanya apa. So kalau dia tipu-tipulah. Itu masalah kita tu. Nanti kalau jin tu tipu, kita pun sama percaya cakap jin tu kan. Jadi, itu satu dah memang tak betul lah. Yang kedua, ada tu setengah tu kalau merawat dari asar sampai maghrib. Misalnya daripada sebelum asar, daripada lepas zuhur tu sampai maghrib. Dia hanya rehat sekejap tu bukan sembahyang asar. Asar tu dia okok kat belakang rumah. Orang tahu, orang nampak. Tapi saya kata kenapa orang masih tak berubah dari segitu. Kenapa mungkin Allah buta dengan mata dia, tak nampak. Tak ada basirah tu tak ada, dia masih nampak benda tu macam betul. Ya, benda tu salah tuan-tuan. Itu biasanya gunakan bantuan jin. Bantuan jin. Jadi, hidup sendiri tak mengikut Islam. Tak mengikut akhlak Islam, tak mengamalkan benda-benda yang tak lakukan solat, benda-benda yang sangat basic. Itu asal Islam. Solat pun tak. Jadi macam mana kita nak percaya untuk buat rawatan dengan orang macam ni. Ya? Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Ya? Seorang dukun atau tukang sihir pasti berusaha untuk menjaminkan rahsia dan amalannya. Kerana bimbang akan dibinasakan oleh orang yang beriman. Namun status mereka akan terbongkar jika soal tentang agama, tauhid, ilmu Quran, syariah. Serta melihat cara hidup mereka yang ternyata jahil dan menyalahi Islam, namun memiliki kelebihan serta kemampuan yang luar biasa. Itu kadang kita dia ni berlakon jugalah akhir-akhir ni. Sebab ini semua bisnes kan. Ini semua bab untuk mendapatkan pulangan dunia. Akhirnya dia berlakon dah. Dia boleh berlakon. Ya. Nampak pakai macam ustaz sikit, pakai kopiah sentiasa kat kepala, tak ganti kopiah ni. Saya berapa orang pakai kopiah ni, saya tak nafikan. Itu benda-benda yang bagus pakai. Kita ikutkan, itu nak menggambar kita ni Islam. Nampak ciri Islam tu kan. Tanya saya, doktor kenapa tak nak pakai kopiah? Ada masa saya pakai, ada masa saya tak pakai. Kerana masa merawat, saya rasa keadaan tu panas. Bila kita baca Quran ni, kita kena attack. Kepala pun jadi panas. Saya fikir macam tu. Kadang-kadang saya buka, kan, rambut pun saya cukup pendek. Sebab sejak balik Mekah, saya rasa daripada balik haji dulu, rambut saya pendek. Jadi saya tak nak pakai kopiah sebab tak perlu pun. Sebab kalau solat, kita tak payah rambut panjang, kena tutup sebagainya kan. Jadi saya ambil alasan tu. Dan saya kalau merawat pun, saya tak pakai kopiah. Macam itulah. Ya. Sembayang saya pakai kopiah. Itu benda-benda yang kita. Tapi nak tengok, yang dukun ni lagi hebat. Dia tak berhenti pakai kopiah. Tapi dia tu tak sembahyang. Kadang-kadang kita pun pergi, ya Allah, Masya Allah. Macam mana nak buat macam tu kan? Jadi, itu keadaannya. Jadi kalau tengok dia orang tu, tak memiliki kelebihan. Dia kalau kita tengok macam kelebihan sesuatu tu, tapi Imam Syafi'i pesan lah. Kerana kita tengok nampak dia, dia hebat. Memiliki kelebihan, kemampuan luar biasa. Boleh baca orang, boleh ramal, boleh tengok semua kan. Itu benda-benda sebenarnya tak boleh sebenarnya. Tapi dengan ilmu-ilmu yang bersalahan dengan Islam tu, dia boleh buat benda macam tu. Ya. Imam Syafi'i berpesan, dia kata, bahkan jika kalian melihat seseorang berjalan atas air,
terbang kat udara. Imam Syafi'i kata, maka janganlah terpedaya olehnya sehingga kalian menimbang perkara yang di atas Quran dan Sunnah. Kena kita nilai itu atas nilai Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau kita tengok dia tu sendiri tak mengamalkan Islam atau tak melaksanakan ibadah, tak melaksanakan benda-benda, tengok semayang pun tinggal. Macam mana kita nak kata dia kalau kehebatan tu kenapa mungkin pakai jin. Pakai jin boleh tuan-tuan, nak terbang ke udara, jalan atas air boleh dengan bantuan jin. Itu ilmu-ilmu yang kita boleh buat. Nak kata karamah, kita dulu kan mungkin ramai lah. Kita pun kita tengok sahabat-sahabat tu, sahabat-sahabat Nabi sendiri, dia tak kata sebut karamah kadang-kadang. Kalau tengok kalau ikut ada jin bantu agaknya tak ada dia orang apa ni ramai syahid ya. Kat Uhud, perang Uhud 72 sahabat syahid ketika perang Uhud. Nabi sendiri cedera masa tu. Tapi nak menunjukkan Nabi sendiri tak bergantung dengan jin. Ya. Kalau dengan jin agaknya kalau jin offer sebagaimana Nabi Sulaiman AS sampai tahap tu saya rasa memang. Tapi Nabi nak tunjuk kita tak bergantung dengan jin. Dan sesuai dengan kita umat akhir zaman. Pada akhir zaman kita tengok nanti kita, jin yang dah sangat ramai. Jadi kita akan tengok akan banyak benda-benda yang akan ditipu. Kita akan ditipu oleh mereka. Ya. Okey. Yang kedua ni satu lagi isu lah yang sampai masyarakat ni tak nak berubah. Saya tak tahu nak cakap. Tapi benda macam ni, setengah perawat suka minta nama mak. Dia akan minta nama pesakit, nama mak apa dia kata kan. Jadi kadang itu bila baca ikrar pun kadang saya kata suruh pasien baca ikrar. Doktor nak baca bin ibu ke ayah ni? Saya kata bin ayah lah, nasab tu ikut ayah saya kata. So baca bin ayah. Sampai kan guru saya dulu, almarhum juga guru ni, Ustaz Perdana. Dia kata, kalau bin ibu ni dia kata, seolah-olah kita tak ada ayah. Macam tu. So, dia yang tak ada ayah ni, yang specialnya Nabi Isa AS. Sebab dia bila Allah jadikan dia tu dalam rahim Maryam ya. Nak tengok kan memang tak ada ayah lah terpaksa jadikan macam tu. Tapi kalau kita orang biasa ni, kalau kita bin ibu, kita nasab sebenarnya ikut ayah tuan-tuan. Ya, kalau kita bin ibu seolah kita macam tak ada ayah. Macam tu. Itu yang agak berat jugalah. Maksudnya kadang-kadang syarat ni sebenarnya dibagi oleh jin tu sendiri. Jin yang bagi syarat tu dekat bomoh ni, dekat duka ni. Dia kata kau kena minta nama ibu ni. Dia sampai Ustaz Perdana kata, dia seolah macam nak hina kita tak ada ayah. Macam kita ni anak haram. Istilah kasar dia kata macam kita ni anak haram. Macam tu. Jadi itu benda-benda yang saya rasa perlu hati-hati. Kalau orang suka sangat nama ibu ni, itu syarat-syarat yang dibagi oleh jin lah. Saya tak setuju kalau kita pakai nama ibu tu kalau dalam hal rawatan ni. Kalau boleh, kalau kita baca ikrar, contoh saya akan minta nama baca ayah. Walaupun setengah pasien kata, bos-bos, betul saya nak baca nama ibu ke? Saya kata tak, baca nama ayah. Itu benda-benda yang kena hati-hati. Itu betul yang saya rasa perlu diperhatikan. Lepas tu dia akan suruh buat perkara yang pelik-pelik lah. Banyak betul-betul pelik. Jadi sebenarnya itu adalah macam tadi saya sebut, macam cikgu tadi, dia dapat tu senarai benda pelik dia minta tu. Ya, benda pelik minta tu. Nak kena bunga 7 jenis, nak kena setengah tu nak minta. Sebut sini lah. Contoh sini dia kata, minta garam, pulut kuning, dia Ajinomoto pun minta juga, beras, kain hitam macam-macam. Jadi tu kan benda tu sebenarnya syarat-syaratnya bagi oleh jin. Ya. Macam pengeras jugalah. Dia minta pengeras tu, ada tak sen-sen tu, duit sen-sen kena ada. Itu syarat-syarat yang kita tengok kerana itu tak logik dan kerana benda tu diberi oleh jin. Bomoh kena ikut. Kalau tak ikut, dia tak ada kemampuan nak buat rawatan sampai tahap tu. Sebab dia bergantung dengan jin. Ya? Dia bergantung dengan jin. Hakikatnya sebenarnya baginda Rasul SAW, ya, para salaf merawat penyakit syaitan dengan pandukan Quran dan hadis, ya, Quran dan sunnahnya, dan dengan keimanan dan keyakinan pada Allah SWT. Jadi tak perlu bang-bangan ni kenapa perlu? Tak ada keperluan pun sebenarnya. Dan kalau ikut dalam sirah, Rasulullah kalau ruqyah baca je. Tak ada syarat-syarat nak kena bawa kain apa semua tu tak ada. Kan? Itu tak ada. Dan ada kalau ikut dalam Tibun Nabawi, kita adalah benda lain. Daun bidara, kita ada air zam-zam, tamar, minyak zaitun, itu minyak habatus sauda, itu benda-benda yang ada dalam Nabi sebutkan dalam Tib Nabawi. Jadi itu kita boleh guna. Ya. Bukannya minta halia lah, kan? Minta kunyit, pulut kuning, tak tahulah macam-macam. Itu benda-benda yang kita kena hati-hati. Kalau tengok itu, takut dia buat syarat-syarat tu sebab berdasarkan kepada arahan daripada jin. Itu benda-benda yang kita kena elakkan. Okey. Satu lagi ciri. Ni kena tengok juga ciri. Dia kalau biasanya, dukun ni atau ustaz, dia kena tengok serabut. Di keadaan dia serabut. Sebab apa? Dia tu memang, sebab ciri jin sendiri, syaitan sendiri adalah mereka makhluk yang memang macam tu. So senarai sini tengok ya, dia pengotor, bau busuk kan. Kita tahu situ dia tak jaga benda tu. Wajahnya gelap, masam, matanya merah, liar dan biadab, suka cakap benda lucak. Dia benda tu biasa. Walaupun dia cuba nak cover dengan topik ustaz, tapi dia akan terdedah juga kadang-kadang.
Itu yang kes banyak macam kes ada. Bila kita pasien perempuan ni kalau boleh kena ada mahram. Make sure kita kalau pergi jumpa perawat lelaki sebagainya kena ada mahram. Perempuan tu lain sikit lah, tapi kalau perawat lelaki make sure kita ada orang teman dengan kita. Jangan jadi macam kes saya pernah sebut sebelum ni. Ya. Pasien ni dari Semban pergi sana rawat kat Keramat sini, ke Kuala Lumpur. Dia masuk seorang. Perempuan masuk seorang. Anak dara lagi betul, masuk seorang. Hampir-hampir nak kena rogol. Sampai tahap tu sebab dia masuk bilik tu gelap dia kata. Dia dah kena gangguan. Dia pun rasa macam sedar tak sedar. Alhamdulillah Allah bagi dia kesedaran. Sempat tendang ustaz tu, dia kata, dia tendang, dia keluar. Dia keluar daripada bilik. Dia ajak mak ayah balik terus. Dah lah janji masa tu kena bayar 1,500 tuan dan puan. Dan dia bomok, ustaz ni kata, oh, kena bayar juga ni. Dia tak cerita apa dia buat dalam tu, tapi dia kata kena bayar, nak balik ni kena bayar. Bayar juga, ayah dia bayar. Bayar 1,000 rasanya macam tu. Ayah dia balik sampai Semban tak jumpa rumah. Dia tak jumpa jalan balik rumah. Dia sihir sampai tahap tu. Jadi benda ni kena, itu baru kita nampak topeng dia tu. Topeng dia terdedah macam tu. Jadi dia akan diuji dengan macam tu, dengan duit, dengan perempuan sebagainya. Wanita ni ujian untuk perempuan. Jadi dia sebenarnya orang yang kotor. Kalau tengok dia memang tak jaga kebersihan, ya, dia memang sendiri tak jaga. Kalau tengok, kalau boleh kita nak tempat wangi kan, macam kita pergi Mekah, pergi Madinah, Masjid Nabawi tengah wangi, kita tengok dia orang tu kerja masjid akan spray kan atar minyak minyak wangi dekat lantai sebagainya. Kita tengok tempat-tempat yang kita tahu kita nak ibadah, seronok, kita suka kan. Dia tak suka tempat wangi macam tu. Macam itulah. Jadi kita tengok kalau dia memang busuk macam tu, tengok serabut macam gambar tadi kan. Nampak tak gambar yang tadi yang kita pakai pistol tadi. Dengan serabutnya tempat dia perawatan, itu benda-benda yang kita tengok. Ya, itu mungkin ada gangguan juga kat situ. Dia memang merawat dia kan bantuan jin. Itu kena hati-hati. Ya. Dia tak telus, tak jujur. Banyak rahsia. Orang tanya tak dapat nak jawab. Dia tak nak jawab. Rasa banyak rahsia. Bila baca pun dengar, tengah dia baca ruqyah pun tak dengar. Dia boleh baca dengar macam Bismillahirrahmanirrahim itu tak dengar apa dia baca. Jampi-jampi pun tak dapat nak cek. Ini syarat-syarat penting tuan-tuan. Bila kita buat rawatan Islam, syarat yang terpenting, yang penting bila kita ruqyah, kita kena ruqyah, ada setengah-setengah ulama menggariskan. Contohnya, kita kena baca jelas. Kalau paling baiknya baca Al-Quran ataupun hadis, ya, doa-doa Nabi. Ya. Yang kedua, sebaik-baiknya kita kena baca tu, kalau tak boleh juga bahasa Arab, kita baca dalam terjemahan. Itu boleh. Itu boleh. Jangan sampai tak dengar. Sebab kita kena pastikan pesakit dengar apa kita baca. Supaya nanti dia boleh tahu, wah ini baik Quran. Macam itulah, ini membaca doa yang betul. Dia kira pesakit boleh buat itu. Tapi kalau kita tengok dia cakap seorang-seorang, situ tak berapa dengar, cuba cover-cover, itu kena hati-hati. Ya? Betul. Lepas tu, kita tengok nanti satu lagi ciri dia orang ni, ya, nak maintain kekuatan, itu kekuatan merawat tu, sebab dia kena juga, kita tengok, dia kan disalurkan jalan dia tu oleh jin syaitan ni supaya dia kan buat dosa banyak. Sebabnya itu cara dia nak bertahan dalam keadaan dia boleh buat kerja-kerja dukun itu kan. Jadi kalau orang mesti selalu yang terlibat dengan banyak gunakan hadis palsu, buat pembohongan atas nama agama, buat maksiat lagi. Jadi sebab itu cara-cara nak mujarab tadi. Itu syarat kerana syaitan bagi, jin bagi syarat tu. Ya, kalau kau nak buat macam ni, kena buat. Dia kan patuh. Isu kalau dia nak temu dengan paling ulama dia susah. Sebabnya dia buat benda tak betul. Dia akan jadi takut, risau, macam-macam kan. Dan mungkin dia dah ugut dia, kalau kau buat macam ni, aku lagi daripada kau. Kau tak boleh nak merawat. Itu benda-benda yang berlaku. Itu syarat-syarat kerana jin bagi untuk orang macam ni, ya, merawat dengan bantuan mereka ni. So sesuatu dia akan rosakkan. Itu yang saya selalu quote kisah Asal Kia dekat Indonesia macam tu, ya. Dia merawat tu sembuh bagus, merawat sembuh. Syarat apa sebenarnya? Bawa Quran sebagai hadiah. Dia tak nak duit pun, dia nak Quran. Tapi sembuh, jadi famous kianya dekat Indonesia. Lagi beberapa bulan sebelum meninggal dia pesan kat anak dia, kata keluarga dia jangan buka bilik dia Quran, tak Quran tu. Ya, tak Quran jangan buka dia tu. Tapi dah lepas 3 bulan meninggal tu dia buka lah juga. Rupanya tengok penuh Quran. Betul lah sebab hadiah Quran. Rupanya dia letak dekat toilet. Dalam toilet tempat pijak pun ada Quran. Gambar kan, saya rasa ilmu dia dapat tu dengan bantuan jin. Jadi jin dia bagi syarat. Ustaz ni kata, ustaz saya kata, yang ajar saya dia kata, hati-hati dengan kemampuan merawat macam tu. Maksudnya kita dia bisik-bisikkan, dia ajar dalam mimpi, datang sebagainya, itu akan jadi, kita akan akhirnya berhutang ataupun terikut dengan syarat-syarat yang dibuat oleh jin. Jadi kalau dapat macam itu, sangat bahaya. Kita rasa nampak bagus dah hadiah Quran. Rupanya Quran tu dihinakan. Supaya dia nak menghinakan tadi, kiai tadi. Sampai tahap tu, ya, mainan dia kan. Jadi kita kena hati-hati. Kalau orang yang macam itulah, dia banyak syarat-syarat dia tu kan. Okay. Lepas tu kita tengok sekarang akhir ni, ahli sihir ni macam tak banyak beza dengan orang lain. Sama je macam orang lain. Dia tak ada macam dulu lah. Dulu ahli sihir sangat, saya sebut tadi, dengan pakai hitamnya, dengan pakai kerisnya, dengan tasbih besarnya, itu benda-benda kita tutup ahli sihir, ya, atau dukun. Tapi sekarang ni susah nak beza. Dia orang tu juga kalau perempuan, yang bombong perempuan ni pakai tudung macam biasa.
Saya ada satu bomoh dekat sini, dia sampaikan pasien saya cakap, doktor, dia pergi umrah doktor. Saya kata, dia pergi umrah, memang boleh lagi umrah. Sebab dia taklah kata, dia pergi umrah tu boleh pergi umrah. Tak tahulah keadaan macam mana, tapi dia kata dia pergi umrah doktor. Tapi saya tahu dia buat bomoh tu, dia kata sebab dia tahu, sebab dia pergi tengok hari-hari orang tu macam mana keadaan. Tapi dia kata dia pergi umrah pakai tudung. Itu gambaran dah. Jadi dia macam orang biasa. Dan dia orang kan ada pekerjaan lain, kadang-kadang penampilan macam biasa untuk masyarakat. Tapi kita tengok, kita tengok dia orang ni sebenarnya bergantung dengan syaitan bergantung dengan jin dan syaitan untuk kelebihan-kelebihan tadi lah. Untuk nak kehebatan kebetulan, boleh melawat, boleh sembuh orang, boleh jampi orang di jauh, boleh buat macam-macam. Itulah, ya. Jadi ini yang disebutkan lah, meminta pertolongan kepada syaitan untuk dapatkan sesuatu yang di luar kemampuan atau sesuatu yang biasa. Itu kita tengok, itulah ciri-ciri dukun tadi. Al-isti'anah bisyayatin ala tahsili ma la yaqdiru alaih. Maksudnya, dia nak kelebihan tadi. Dan dia sanggup berlakon sebagainya, dia akan buat semua sebab dia nak kelebihan. Dia akan ikut syarat jin tadi. Itu saya kata akhirnya sesat dia orang ni sebab dia akan ikut syarat-syarat. Sampaikan bomoh yang saya kata pakai tudung tadi. Pasien saya cerita, dia kata kat rumah dia tu ada bilik hitam. Bilik tempat ruangan tu, dia kata, yang dia tahu benda tu, dia ada tengkorak ke situ. Dia kata. Dia baik sangat dengan bomoh ni, tak tahu dah kot. Anak dia cerita, anak dia pergi sekali teman mak dia ni memang baik dengan bomoh ni kan. Dia ada bilik tu, dia dalam tu ada tengkorak dia tu. Sampai tahap tu lah, sebab dia kena ikut syarat yang iblis bagi atau jin bagi untuk dia mampu untuk buat kerja-kerja sihir, mampu buat kerja-kerja pembomohan, berdukunan sebagainya. Itu benda-benda yang kita takut ya. Lepas tu ada lagi masalah yang kan kita fikir, ada orang tanya juga saya, doktor, boleh tak kita belajar sihir, kita lawan balik sihir? Ini tak boleh. Ya, Nabi tak benarkan ini. Ya, kalau kita rasa macam kita kena sihir teruk ni, doktor, saya nak belajar sihir balik, saya nak sihir balik orang tu. Itu benda-benda yang tak boleh. Ini dipanggil an-nusrah. Ya. Penggunaan ilmu sihir untuk merawat sihir larangannya jelas dalam hadis Nabi SAW. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah ditanya tentang al-nusrah. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW, an-nusrah adalah amalan syaitan. Bahkan mempelajari sihir juga haram. Nabi kata, Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang mempelajari satu cabang ilmu dari ilmu nujum, ilmu telek pun, maka dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Maka dia akan bertambah dan terus bertambah syiriknya. Jadi itu dengan masih saya pesan sangat. Sebab kita jangan ada niat, cita-cita nak boleh tengok, boleh telek, boleh kira jin tu pun, itu dah benda-benda cabang-cabang daripada ilmu sihir. Ya? Dan ini ramai berlaku. Saya ramai sahabat saya yang asalnya, Masya Allah, bagus. Belajar Darul Syifa, ya? Belajar dengan ustaz-ustaz yang betul. Tapi akhirnya lepas beberapa lama, beberapa setahun, dua merawat, akhirnya dia rasa macam give up kot. Sebab satu, pasien lambat sembuh agaknya, susah nak rawat pasien. Yang kedua, jin pula kita tak nampak. Kan? Tak nak tengok, tak ada nak kira jin. Akhirnya dia ambil jalan. Ini ramai 2-3 orang saya jumpa ya, yang memang akhirnya kata jumpa Aswan ni Darul Syifa. Dia ni kawan saya, lama sahabat saya. Tapi dia satu hari jumpa lepas main Jumaat, dia kata, doktor, saya ingat nak belajar ni lah, dia kata. Dekat Kedah, dia kata, saya nak pergi Kedah ni, dia kata ada Pak Haji ni, dia kata Pak Haji, dia panggil apa? Dia kata orang tua, macam tu, dia kata. Dia boleh ajar sampai kita boleh tengok jin tu. Dia kata, boleh kira berapa ekor jin dalam badan. Dia pun tak jumpa saya lama. Walaupun dengan cerita baru ni, dia dah boleh tarik jin. Dia ni dulu Darul Syifa pun. Dia boleh tarik menurun tu. Boleh masuk kat pembantu dia nak tanya apa. Saya kata, yang cerita ni passion yang pergi jumpa dia lah. Saya kata, Masya Allah. Dia dah dapat ilmu tu. Dan tuan dan puan, ilmu semua akan jadi penyakit kat kita sebenarnya. Alhamdulillah, sepatutnya dia dah maintain Darul Syifa tu dah okey dah. Tapi sebab dia ambil ilmu ni, sebab dengan hidang sabar dan perawatan tadi, saya rasa cabar. Dan ini berlaku juga kepada salah seorang anak murid saya. Saya nak katakan, tapi Alhamdulillah akhirnya dia kembali ni. Sebab saya tengok kesan daripada tu tadi, dia akan mudah datang penyakit yang pelik-pelik lah. Dia akan jadi penyakit sebab mungkin ada syarat-syarat yang tak habis dia buat tu, atau dia menggunakan kaedah tu, dia ada benda syarat-syarat mungkin dia tak ikut, atau dia sendiri orang yang masih nak semayang macam biasa kan. Tapi dia berlawanan dengan ilmu tadi, syirik pada Allah Ta'ala. Yang boleh telek tadi. Akhirnya baru ni saya dengar, sahabat saya ni sakit. Macam teruk lah sakit. Saya tak sempat pergi jumpa lagi, tapi dia ada sebut lah nak jumpa, saya tak sempat ziarah lagi. Tapi anak murid saya seorang, dia juga jadi sakit. Sampai kena operation, buat spine punya operation, masuk skru. Itu gambar-gambaran yang katakan, kalau kita bergantung dengan jin ni, ilmu-ilmu yang, dia akan memang sihir. Benda itu sangat berlawanan dengan apa yang kita ada. Yang seorang lagi ni ustaz, anak murid saya. Saya rasa macam agak terkilan sebab dia beritahu saya dia nak tu. Saya kata jangan pergi, tapi dia pergi juga. Lepas 2 tahun tak jumpa, rupanya dia makin sakit teruk lah. Ada orang beritahu saya dia sakit. Dan Alhamdulillah baru ni dia datang jumpa untuk rawat balik dan dia kembali balik
meninggalkan benda tu. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya kata ini benda-benda penting. Dia tak boleh buat, ilmu tak boleh. Dia ada kesan, side effect dia, mungkin side effect yang kita tak tahu. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita pergi jumpa orang macam ni, inilah keadaan dia. Kita pergi jumpa orang yang ada ilmu sihir, ilmu bertelek semua ni, ini benda-benda yang tak betul yang kita buat. Itu adalah syirik pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak guna sihir untuk nak sihir orang balik, benda tak boleh. Rasulullah SAW tersini tegah dalam hadis ni, ya, sangat jelas. Ya. Satu lagi isu dengan banyak dia orang ni, kerana banyak dia orang ni pakai tangkan. Ya. Kalau dukun ni, kebiasaan tangkar tu biasa. Tangkar atau azimat ni. Tangkar azimat ni dia benda syirik. Ya. Dia khurafat, tahyul dan syirik. Sebab tengok cara pun kita tahu benda ni bergantung dengan benda tu. So kita ajar pasien pun bergantung dengan benda ni. Sebab saya kalau boleh benda-benda nak ditinggalkan. Perawat saya minta supaya tinggalkan benda-benda ni. Ya. Kalau kita bagi pasien ayat Al-Quran. Ya. Saya ada seorang ustaz, pasien saya ustaz, hafiz Quran lagi ustaz ni. Kena sihir teruk 10 tahun sihir. Dan dia dah pergi hubung jampai ramai orang. Sampai satu kali tu dia pergi jumpa seorang ni, kawan dia juga, berawat ni, dia kata. Dia ustaz, orang yang rawat dia tu, ustaz ni hafiz Quran. Jadi imam, bekas imam besar. Dia datang jumpa saya. Masa saya tanya, ada tak ustaz jumpa benda? Banyak doktor. Dia kata, antaranya ada seorang ni, dia bagi saya satu kertas berlipat, dia kata suruh simpan. Tangkal lah tu. Saya boleh dengar cerita, ustaz ni tangkal ustaz. Dia macam agak, dia kadang dia sakit tu, dia tak boleh fikir benda macam tu kan. Sedangkan dia duduk imam besar. Satu negeri kat Malaysia. Tapi nak katakan, sampai macam bak tu, ustaz bagi saya tengok kertas tu, dia keluar daripada pers dia. Dia bawa mana-mana tuan-tuan. Dia nak gambar kan, benda syirik tu ada kat kita yang dibagi oleh seorang kawan dia yang mungkin ustaz juga tapi mengamalkan cara tu dengan tangkal ni. Dia bagi tu untuk simpan. Itu syirik lah tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak sihat kalau kita ada benda-benda syirik ya? Sebab tujuan dia tu bukan nak kata nak elak syaitan tadi, nak walaupun kita tengok dia buat tu macam okey, target dia tu nak elak syaitan, tapi tak boleh, kita nanti akhirnya bergantung dengan benda tu. Dan dia pegang benda tu, simpan dalam pers elok dah bertahun-tahun. Saya kata masya-Allah. Saya ambil benda tu, saya musnahkan. Tapi nak katakan benda ni berlaku tuan-tuan. Jadi kita hati-hati, kerana ustaz juga buat macam tu. Jadi kita, keyakinan kita pada tangkal tu kuat. Itu menyebabkan akidah tu ya, menyebabkan akidah. Jadi kita jangan buat macam tu kalau boleh. Melainkan kalau katakan contoh macam ni lah, dia bagi tu untuk amalan, itu lain lah. Kan dia bagi ayat Quran. Ada setengah-setengah juga kaedah rawatan Islam yang kita terima, dia pakai apa tu? Za'faran, tulis atas tu. Kita masukkan air, tuliskan ayat Quran atas piring, masukkan air, kita minum. Itu ayat Quran yang kita tak yakin dengan, kita minta dengan Allah. Tapi masalah dengan tangkal ni, kita yakin dengan tangkal tu. Kita akan bergantung tangkal tu. So dalam kes ni kat Malaysia banyak. Kan kata budak-budak nangis semua, kita pakai di tangkal kan. Nak elak sawan pakai tangkal. Saya ada pasien semua datang, penuh badan dia tangkal. Kan, saya pergi mana ni, saya kata pergi janda baik. Dia teruk sakit lama, lepas tu dia pergi, lepas tu nak hantar rawat, saya kata saya nak rawat ni boleh tapi kena buang semua ni tangkal, saya kata. Potong tangkal ni semua baru saya boleh rawat. Saya akan rawat. Kalau tak, saya tak nak rawat, saya kata kan. Sebab saya nak buangkan syirik tu dulu. Jadi, sebagai perawat, pastikan tangkal ni tak ada. Setengah tu dia pangkat, macam pasien datang, tangkal tu dekat mana? Dekat pinggang ada, dekat lengan ada, dekat leher ada. Dekat pergelangan tangan pun ada. Semua ada tangkal, tali hitam. Saya kata, ya Allah. Macam tu punya dahsyat. Jadi ini ikut kajian memang, sesetengah orang tu letak, kan dia orang ni, perawat ni bagi dekat tak kat rumah, letak batu sungai. Benda tu semua benda-benda yang menambahkan lagi senang jin masuk. Sebab syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Saya pernah pergi satu rumah dekat Pahang dulu. Dia teruk kena ganggu. Gaduh sama isteri, bercenak bercerai. Rupanya dia pernah panggil orang datang rumah, bersihkan rumah, pagar rumah. Bukan pasang pagar, beri dawai simen ke apa tak, letakkan batu sungai kat ujung-ujung rumah. Saya suruh ambil balik. Rupanya batu semua ada gangguan. Ya. Saya suruh buang. Nak gambarkan benda sini, yang dia kata ustaz ni doktor, yalah ustaz tak ustaz, saya rasa benda ni tangkal. Tak boleh pakai. Saya rasa mungkin dukun. Wallahu'alam. Jadi benda itu kena jaga. Letak kat pintu rumah, letak kat pagar, ujung-ujung pintu, ujung-ujung pagar dan sebagainya. Ya. Nak mengelak jin masuk. Benda ni jadi syirik. Ya. Benda syirik. Ya. Setengah tu menggunakan ayat Quran lagi. Itu yang kalau kita tengok satu bomoh ni, saya kata, saya pernah jumpa pasien cakap bomoh ni, dia bagi ayat Quran laminated. Surah Al-Fil, Alam Tarukai. Saya kata untuk apa ni? Supaya saya nampak cantik. Dia kata, Allah Akbar. Bukan untuk baca. Dia bagi dalam keadaan laminated cantik, saiz kredit card tu. Dia kata ni tak dalam pos, nanti orang nampak kita cantik. Itu syirik lah. Itu tangkal. Dan Quran jadi mangsa. Jadi kita tengok jahat ni bomoh ni. Jadikan Quran sebagai mangsa dia untuk kesyirikan. Benda-benda syirik. Okey. Jadi dia dah haram. Jelas haram lah tangkal azimat ni. Betul syirik. Syirik yang betul-betul nasab Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bermaksud siapa yang mengikat suatu ikatan tangkal kemudian menghembus menjampi pada ikatan tersebut, dia telah melakukan sihir. Sesiapa yang melakukan sihir maka dia telah berlaku syirik. Siapa yang menggantung sesuatu tangkal maka dia telah bertawakal dengan tangkal tu. Dia tak bertawakal dengan Allah Ta'ala. Itu yang saya jumpa sama pasien sini datang, teruk kena ganggu rumah.
Dia ada kitab lama. Kitab tu sebenarnya, kitab dulu, tok dia dulu selalu baca kitab daripada Mekah yang kita tengok baca amalan-amalan tu kan. Doa-doa harian semua tu kan, kitab tu. Masalah bila sampai peringkat cucu, dia tak baca dah. Benda tu dah simpan dalam plastik cantik, tak ada orang baca, digantung kat pintu. Dengan harapan supaya jin tak masuk. Lagilah masuk tuan-tuan. Kita jadikan benda tu patutnya dibaca. Kitab tu, kitab lama kuning. Saya masa dah ambil kitab tu, saya kata, ya Allah, kitab ni kitab bagus sebenarnya. Tapi sebab dia dibalut elok macam tu, digantung kat pintu dengan niat sebagai tangkan, habislah. Jadi syirik. Itu kan. Syekh Atiyah Saqar juga pernah mengucapkan, sesiapa yang mempercayai suatu khurafat seperti kayu koka lah. Ini semua banyak jumpa ni. Kalau pasien datang, macam-macam hal ada. Ada yang kayu dekat apa ni, dekat lengan, dekat pergelangan tangan tu macam pakai rantai tu kan, rantai gelang tangan tu semua macam-macam lah. Ya. Sebagai tangkap pelindung yang dapat menghindari syaitan dan iblis, memudahkan rezeki dan menyembuhkan penyakit adalah pelaku syirik. Dan sekali itu adalah hak Allah semata-mata. Jadi kita tengok benda ni biasa. Dan saya tengok ramai juga orang pakai macam-macam lah kat tangan tu. Benda tu tak boleh ya. Tangkap lengan-lengan kat pergelangan tangan tu, gelang-gelang semua tu kena dia buang lah insya-Allah. Ya. Satu lagi ciri kadang-kadang dia suruh mandi bunga. Itu saya tadi, cikgu tadi dia suruh bawa bunga. Mandi bunga ni adalah dia amalkan untuk masa dulu dia amalkan untuk buang sial atau menghindari bala penyakit dan bau tuah kononnya. Ya, jadi kadang-kadang zaman dulu orang anak dara lambat nak dapat jodoh suruh mandi bunga. Itu benda macam itulah. Mandi bunga untuk wangi tak apa teman. Mandi bunga untuk benda lain betul jadi benda tak betul. Jadi khurafat. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud tiada penyakit dengan sendiri. Maksud kalau dia percaya kepada buang sial tadi lah, tanpa tak ada Allah. Tiada tanda sial pada burung. Ya. Tiada sial pada burung hantu. Zaman dulu kata kalau burung hantu ni tiada roh orang mati dibunuh. Yang dia macam ada orang mati dibunuh untuk bela macam tu kan. Dan tiada siap pada bulan Safar. Ini benda-benda dulu. Dan alhamdulillah sekarang ni dah kurang lah macam ni ya. Rasulullah Al-Qadhawi juga menyatakan kepercayaan siap ni termasuklah menganggap siap pada haiwan, tempat dan masa. Sesiapa yang mempercayai adanya siap maka dia tak berlepas diri, tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mandi bunga ya. Satu lagi kaedah yang kita selalu jumpa kadang-kadang dia kata dia boleh cakap dengan roh. Dia boleh panggil roh orang yang dah mati, keturunan sebagainya. Ini pun tak boleh ya. Roh bukanlah benda atau sesuatu yang dapat dilihat dan dirasaksikan dengan mata kasar, walau dengan cara paling canggih sekalipun. Seseorang itu tidak mampu mengetahui hal roh walau sehebat mana pun ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran ya, surah 17 ya, ayat 85. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu termasuk dalam urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Kulir ruh min amrillah. Dia memang tak, kita tak tahu dah kecuali yang sikit lah. Maka apabila roh berpisah dari jasad, bila kita maut, kita meninggal dunia, kita mati, maka roh berpisah dari jasad dan ia akan berada di alam yang dinamakan alam barzakh ya. Dan dia tidak mampu kembali ke alam dunia. Roh-roh orang mukmin diberikan nikmat di alam barzakh dan orang yang kafir diazab sehingga kiamat. Auzubillah. Tapi nak katakan ada bomoh yang belajar macam tu. Yang ajar dia kata, siapa yang ajar ni? Seorang pasien saya dia bomoh dulu, tapi dia dah berhentilah, dia dah bertaubat. Lepas masa dia bomoh kaya raya. Dia duduk ada penthouse lagi. Bila dia berhenti bomoh tu, dia jadi apa kedana lah, miskin, satu apa pun tak ada. Tapi bila pernah datang untuk rawatan, saya tanya dia, macam mana dapat ilmu tu? Dia ilmu tidak ajar dalam mimpi, tuan-tuan. Dia dapat dalam mimpi, datang dia kata ada Habib ni, kiai, bukan kiai, wali Allah. Dia sebut nama dah, tapi memang hidup sekitar 800 Masihi lah. Dia kata datang dalam mimpi dia, lepas tu besar dia kata, datang ajar dia. Setiap Khamis Jumaat ajar dia cara nak merawat. Ada syarat-syarat dia kena bagilah macam tu. Tapi nak katakan, saya kata kat dia, masalah macam ni, kiai itu semua orang hebat-hebat, alim ulama, orang hebat-hebat, wali-wali Allah. Saya kata, orang yang menjaga agama Allah, orang yang ulama-ulama hebat. Impossible dia ada lagi. Yang tu memang jin lah, saya kata, saya nak bagi sedang dia. Yang tu sebenarnya jin yang menyamar jadi kiai ni. Yang menjadi wali Allah ni. Dia menyamar, wali songo semua tu kan. Jadi, datang dalam bentuk besar jin datang dalam mimpi. Sebenarnya jin lah sebenarnya, tapi dia muka dia tu macam kiai. Dia sebut nama dia, perkenalkan diri sebagai kiai tu semua. Jadi, bila check, dia kata dia check, kiai tu memang hidup zaman dulu, tahun 800 Masihi. Dia sebenarnya dia kat alam barzah dah. Dan takkan boleh untuk datang balik, untuk ajar dia pula jadi bomoh. Jadi boleh merawat orang sebagainya. Gitu kan. Jadi paparan roh orang mati boleh kembali semula walaupun telah lama mati. Dan ia adalah khurafat. Jadi kelihatan makhluk berupa si mati, maka ulama mendapat ia hanyalah antara jin iblis yang boleh menyerupai si mati. Itu kena hati-hati. InsyaAllah. Dan dia tak boleh kembali kepada orang yang dah meninggal ni, tak boleh kembali berdasarkan firman Allah Ta'ala. Demikianlah keadaan orang kafir itu. Sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya sahaja di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dia tak boleh kembali ke dunia dah, tuan-tuan. Siapa-siapa pun tak boleh nak kembali dah ke dunia. Datang dalam bentuk mimpi itu mungkin juga jin yang menyamar jadi mereka. Ya.
Muhammad Az-Zidin Al-Bayanuni juga mengatakan dakwan orang yang mampu bertemu dengan roh si mati dengan teknik jampian khas adalah penipuan yang menggunakan jin dan syaitan. Ia bukannya roh sebenar. Ada juga orang yang klaim tu boleh tarik balik roh orang yang dah meninggal tu untuk bercakap dengan dia semua. Itu benda-benda yang tak betul lah. Okey. Satu lagi masalah dengan kalau kita pergi jumpa dukun atau orang yang dia ada macam nazar tu, pemutus ubat. Dia panggil pemutus. Sama juga pasien datang lepas nasihat tu, doktor, apa nak buat macam mana pemutus dia. Dia bukan masalah pemutus. Dia macam nazar, kalau sembuh kena ada something nak kena buat. Jadi Prophet Islam tak ada benda ni, tak ada. Pemutus tak ada. Cuma kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala, kita sujud syukur dan kita solat syukur. Atau kita nak buat kenduri itu semua boleh, tak ada masalah. Bila kita syukur, kita beri sedekah pada orang, itu semua kita nak syukur. Dia bukan syarat wajib. Jadi setengah tu jadi wajib. Kalau kita jumpa orang macam ni, dia wajib buat. Wajib buat. Antara amalan pemutus ubat khurafat yang sering ditunjukkan oleh perawat tradisional adalah melepaskan binatang. Contoh, melepaskan ayam hitam. Pergi satu kawasan, lepaskan ayam. Menyelih binatang yang tertentu. Ada sifat-sifat tertentu nak kena sembelih. Hakikatnya amalan tu berjam seumpama nazar je. Tapi kalau buat macam tu, jadi kalau kita buat macam tu, ikut syarat-syarat jin tu, seolah macam kita bagi terima kasih kepada jin syaitan lah, yang tolong sembuhkan tu. Itu je benda-benda tak boleh. Jika dilakukan, ikut dia, dukun akan cakap kalau lakukan ni, dia takkan kacau lah. Kalau kita dah sihat kan, dia tak kacau lah. Tapi sebenarnya adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Itu benda-benda yang kena hati-hati. Di perawat ni kena uji juga, berhati-hati tuan-tuan. Kerana pasien ni bila dah sihat, bahaya kan, setengah tu nazar pelik-pelik. Jadi saya kata kalau nazar pelik itu nak kena diganti dengan nazar yang soleh, lebih soleh. Yang jangan buat nazar yang pelik-pelik. Kalau sihat ni buat nazar tu nak kena ikut, Jadi kita kalau boleh nazar yang benda baik. Kan? Itu benda boleh buat yang baiklah daripada situ. Jadi Rasulullah SAW telah menerangkan kesesatan perbuatan mereka ini dalam sabdanya daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada bapa dan datuknya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada nazar kecuali kepada sesuatu yang bertujuan mendapat keredaan Allah. Maksudnya kalau nazar dia sesuatu yang Allah redha. Dan tiada sumpah di dalam perkara yang bertujuan memutuskan tali silaturahim. Tak disumpah untuk putus tali silaturahim. Maksudnya kalau sihat ni aku nak gaduh dengan adik-beradik. Aku nak bersihat ni aku nak putus hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Itu tak boleh. Tak boleh. Dia kena cari benda yang redha. Benda yang Allah redha. Sedekah ke, kita pergi umrah ke, okeylah macam tu kan. Ada juga nazar pelik tu, hati-hati dengan perawat. Ada yang nazar kata lepas kalau sembuh ni saya nak kahwin dengan perawat saya. Itu kacau tu. Itu nak kena pesan dekat pasien, tak ada nazar macam tu. Kan? Habis nanti kan maksudnya. Dan kalau sihat je betul macam mana? Dia kena kahwin dengan perawat dia. Itu tak boleh. Nazar macam tu saya rasa tak sesuai. Nak kena cari nazar yang Allah redha lah. Nanti kan jadi masalah, gangguan dekat perawat. Sabda Nabi SAW lagi, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu kita boleh. Bukan perkara yang maksiat. Jadi ada pertama sikit kalau masih ada. Sekarang ni pukul 11 ada masa sikit lagi. Jadi saya suka rujuk kepada Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni lah. Antara anak murid dia yang agak ke depan di Indonesia, Ustaz Perdana ni lah. Ustaz Perdana ni guru saya belajar dengan dia dulu. Syekh Wahid ni saya tak sempat jumpa lah. Tapi saya sekarang dia ikut lagi, dia follow dia punya ni, pengajian dia. Syekh Wahid ni daripada Mesir. Masa saya pergi Mesir beberapa kali tu, dia kena tahanan rumah lah. Dia nak pergi jumpa dia tak boleh. Masa tu lah. Banyak kali pergi Mesir tak dapat juga jumpa. Susah nak jumpa dia ni. Tapi dia ni kitab dia. Syekh Rasani dia ada kitab dia Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya. Ini dalam ni dia ada sebut beberapa ciri dukun. Ni Syekh Wahid Salam Bali ni sebut ciri dukun yang mengaku sebagai ustaz. Ini yang contoh tadi yang tanya nama pesakit dan juga nama ibu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahid. Syekh Wahid Salam Bali dia sebut pasal kalau dukun ni dia akan tanya nama pesakit, nama mak dia. Dia nak nama mak dia, bukan nama ayah. Ini benda macam ni ada syarat-syarat yang jin bagi kepada orang yang perawat. Meminta benda yang dipunyai oleh pesakit. Ada syarat tu nak kena bawa baju lah, nak kena bawa sapu tangan, apa yang pesakit ada. Itu benda-benda tu syarat-syarat jin bagi. Dia meminta disediakan haiwan. Dia bawa ayam berwarna hitam lah, ayam hitam semua. Tak boleh ada warna merah semua, tak boleh nak bawa. Itu pelik tu Itu jin bagi minta syarat tu Untuk disembelih pula dengan tanpa nyebut nama Allah Ta'ala. Itu lagi pelik. Itu benda-benda tak betul Dan kadang-kadang darah tu didumurkan pada bahagian tubuh. Sakit atau dibuang pada lokasi tertentu. Ini pengalaman Syekh Abdul Wahid kalau baca kitab dia ni. Kitab dia tebal. Jadi kitab ni dia menyebutkan banyak proses-proses rawatan. Dia dialog dengan jin semua tu ada dalam tu. Dan ini bukan pengalaman dia sebagai perawat lah dah lama. Syekh Wahid yang Syekh yang sangat hebat lah dekat Mesir. Okey, dia macam itulah. Kerana dukun biasa menulis rajah-rajah. Rajah-rajah ni apa tu? Rajah ni macam ni. Ini kalau kita jumpa banyak macam ni, dan saya kadang-kadang fikir sedih jugalah ramai pasien yang
percaya benda ni. Seorang pasien saya beli yang saiz A1. Bukan kecil-kecil. Yang benda ni saiz A1. Letak kat rumah. Bercampur-campur dengan ayat Quran macam-macam. Tapi sebenarnya ni rajah. Ya? Rajah. Jadi macam mana nak sembuh? Sebab dekat rumah dia ada benda-benda macam ni. Yang ada kaitan dengan jin. Tengok ni benda-benda bukan boleh baca kan. Ini bukan tulisan-tulisan yang boleh baca kan. Kalau tengok ni, ada tulisan dengan macam isin semua kat situ. Itu ni rajah. Yang diconteng ni ada rajah. Orang dulu-dulu kadang tak kat kedai, tak kat rumah, minta lindung daripada gangguan. Ini benda-benda syirik. Ya, jadi itu kalau tengok, kalau dukun, biasanya dia rajah dia ditulis. Sekarang ni tak tulis dah. Macam wafak tu juga, dia tak tulis dah sekarang ni. Dah siap print dah, printed. Ada saiz A1. A1 tu saiz besar tu, bukan saiz kecil. Yang 8 A4 tu. Siap frame lagi. Bayar mahal, betul tak kat rumah. Dia kata, tak kat rumah dia bagus ni. Nanti jin tak masuk. Itu jadi syirik. Ya. Juga pasien saya macam tu. Dia beli wafak kat Indonesia. Wafak tu macam rajah juga. Wafak ni dia jadi kain. Kain tu, sampaikan dia simpan benda tu. Hebatnya benda tu, dia kata kalau bawa pergi interview, orang dapat kerja lah macam tu. Dia mudahkan macam-macam. Masalahnya bila orang yang simpan ni masih makin berumur, dia akan jadi lari daripada Islam. Tak semayang. Dah 2 tahun tak semayang. Masa jumpa saya tu, dia tak semayang dah 2 tahun. Dia nak bangun pun tak boleh. Punya gangguan kuat sampai tahap tu. Jadi benda-benda ni nak kena buang. Lepas buang tu boleh bangun balik berjalan, insya-Allah. Dia nak katakan benda-benda ni, saya dulu ni banyak orang simpan. Kalau bomba-bomba dukun-dukun ni mesti ada dalam bekas simpanan dia tu, kita tengok banyak kertas-kertas ni dia bagi kat pasien. Bagi kat pasien buat balik, tampal untuk simpan. Jadi benda macam ni tak boleh, ya. Tak boleh. Dukun biasanya membaca jampi mentera atau rajah tidak dipahami makna. Itu tadilah, ya. Dukun biasanya beri pada pesakit kantong berisi tulisan atau nombor-nombor atau simbol-simbol tertentu. Dia bagi macam tadi lah. Ustaz tadi dapat, dia tulis atas kertas, suruh simpan dalam pos. Itu benda-benda yang agak pelik, ya. Sebenarnya bukan amalan yang betul. Itu kena diberhentikan. Dukun biasanya minta pesakit untuk menyendiri di bilik tutup. Tak kena matahari. Kadang-kadang 2 minggu. Biasanya 14 hari ni. Ada kes macam tu. Dia suruh duduk dalam bilik, tak keluar, tak kena cahaya matahari 14 minggu. 14 hari, 2 minggu. Sampai tahap tu, ya. Itu benda-benda pelik yang kita tahu. Itu, kalau orang ustaz cakap itu, ustaz takut dia ada mengamalkan benda-benda pembantu sebagainya. Ya. Meminta pesakit kata bersentuhan dengan air selama 40 hari. Macam mana ni? Nak wuduk sebagainya. Ini benda-benda tak boleh. Ini syarat jin bagi. Tapi setengah-setengah ulama kata ini menunjukkan jin yang digunakan adalah jin Kristian, Nasrani, ya. Macam tu. Memberikan pesakit benda tentu yang harus ditanam kat rumah dalam tanah. Itu benda-benda yang tak boleh, ya. Memberikan pesakit kertas untuk dibakar sebagai wangian atau tanaman yang tuduh. Kerana dia ni yang setengah-setengah perawan, dia macam ustaz, tapi dia bila kita cakap dengan jin tu, dia boleh menurun tu, buat tarik masuk dalam bantu dia tu. Dia kan tanya siapa hantar. Dia pun bukan sebut nama. Dia tulis atas kertas, kata balik ni bakar. Dia bakar tu seolah macam nak balas balik dekat orang. Kalau orang tu tak, bukan macam mana. Kalau orang tu tak betul, bukan dia yang buat, akan jadi naya. Jadi fitnah kepada orang yang tak bersalah. Ya. Dukun biasanya berkomat kami baca jampi mentera yang tidak ada fahami maknanya. Itu kena hati-hatilah. Kalau kita dengar pun tak dengar apa dia baca, kena hati-hati. Ya. Kadang-kadang dia dah tahu sebelum kita beritahu dia. Sebelum ditanya, dia akan betul nama pesakit, masalah semua dia tahu. Itu kena tengok. Dia boleh telek dan boleh ramal sebagainya. Ya. Memberi huruf-huruf yang terpotong di berbagai media, kemudian menyuruh untuk minum. Kerana betul-betul dia dah kertas, dah potong-potong tu, suruh gendam dalam air, masuk dalam air ni, botol ni, kata minum. Itu benda-benda kalau kata ayat Quran tak apa, itu air apa tu, nak kena ayat Quran pun nak kena pakai za'faran semua. Itu yang biasanya kita pakai za'faran, yang kuning tu, tulis atas pinggan ataupun tidak atas mangkuk sebagainya, kita tak air minum. Itu lain. Ini tak, ini jenis yang Quran tu potong-potong semua, masuk dalam bekas, mineral water tu, suruh kita minum. Ya. Tak tahu apa ditulis pun di situ. Memakai isim. Isim ni tulisan, dia macam tulisan Arab banyak ra, tapi dia benda ni tulisan ni isim. Bukan Quran, ya. Tulisan kan sengaja dia pakai tulis ayat Quran secara seorang-seorang. Dia jadikan dia sebagai tangkal untuk perlindungan, atau untuk tujuan tertentu. Yang seterusnya ciri-ciri lain, dia kena minta charge tertentu yang tak boleh kurang. Tak boleh negotiate lah. Charge dia tu memang fix lah. Macam cikgu tadi dia hantar, dia kata dia nak RM1,270 33 sen tu tak ditukar. Tak boleh nak kurang. Bagi lebih tak apa kot agaknya, wallahu a'lam. Itu kalau kita benda macam ni, itu ciri-ciri bomoh, ya, ciri dukun. Lepas tu menggunakan kaedah menurun. Dia transfer ke manusia atau transfer kepada haiwan lain. Dia suruh bawa ayam kadang-kadang. Dia nak transferkan kanser ni masuk ke ayam. Itu benda-benda yang kita takut dia menggunakan ilmu-ilmu yang salah, ya. Mengeluarkan jin dengan jin lain. Maksudnya dia masukkan jin, ini semua kaedah-kaedah pembomohan, ya, dukun, ya. Dia keluarkan jin tu tapi dengan cara masukkan jin lain yang lebih kuat. Jadi kalau jin yang ada dalam badan tu kuat daripada jin dia tak berani buat lah. Dia kata pergi tempat lain boleh tak? Dia kata, itu tahu dia ni bukan ustaz, dia ni mungkin bomoh, ya.
Atau mengikuti pesakit dalam keadaan dirasuk jin. Atau kadang terlihat berinteraksi dengan makhluk tak terlihat. Jadi ini hati-hati. Tapi ramai orang pergi juga dalam macam ni. Dia rasa macam hebat sebab dapat bercakap dengan jin tadi. Kau tengok dekat dia macam kena rasuk tu kan. Macam dia tak betul cakap pun suara macam bunyi jin. Itu benda-benda tak betul lah. Lepas tu, suruh mandi dengan bunga. Ini macam orang Hindu. Orang Hindu satu lagi kebiasaan tuan-tuan, sami-sami dia, setiap hari kena mandi bunga. Dengan cari bunga, betul mandi. Itu kebiasaan, mandi bunga ni. Tapi kalau kita mandi bunga biasa, untuk kita bagi sihat badan tu lain. Macam kita mandi limau, itu okey. Bagi badan sihat, bersih, segar semua, itu okey. Tapi untuk nak bela bala sebagainya tu, itu akan jadi masalah. Ya? Nak juga air 7 kolah masjid. Masjid sekarang pun dah tak ada kolah. Kan? Masjid mana nak cari kolah masjid lah. Sekarang tak ada dah. So, dulu banyak masjid yang ada kolah lagi, masjid lama. Sekarang tak ada dah. Mandi dari air 7 mata air. Atau daripada air 7 air terjun. Atau dari 7 lautan. Sampai 7 lautan. Memberi amaran wirid overdose. Beribu-ribu kena habiskan wirid. Kan? Satu hari 5,000. Kan puas passion nak buat yang macam ni kan. Kena puasa beberapa hari. Tak pernah dicontoh kat Rasulullah. Itu pernah puasa straight 14 hari. Syarat macam tu kan. Memandikan pesakit dalam bilik khusus. Ini segi mahram ni tak boleh. Dia nak mandi tu dengan bilik tu gelap, dia dengan 2 pesakit je. Itu masya-Allah. Itu tak boleh ya. Okey. Itu contoh lah ya. Jadi saya sudah cakap itu sebenarnya banyak lagi. Jadi saya rasa ini yang agak common lah yang kita, tapi tadi yang awal tadi tu sangat penting sebab dia menunjukkan kita macam mana kita nak mengenali macam ustaz tapi sebenarnya dukun. Itu penting sebab nanti kita tak tertipu Allah a'lam. Okey, sekarang ni pukul 11 suku ya. Sejam lebih dah kita bersambung insya-Allah. So, ada apa-apa soalan? Boleh cakap direct lah, boleh off kan apa ni, unmute kan phone tu, unmute kan speaker, boleh cakap macam-macam. Ada satu soalan ni dekat chat ni ya. Apa pendapat doktor bacaan janji Nabi SAW dengan jin dan ada klaim disuruh untuk perawat untuk duduk tak di rumah, ada klaim juga pendapat. Saya tak tahu bacaan apa ni. Wallahu alam, bacaan janji dengan Nabi SAW dengan jin. Itu saya tak pasti, saya kena tengok benda tu, nak cakap tak betul, saya tak berani cakap dekat tak betul. Tapi kalau gantung kat dinding rumah tu untuk apa? Wallahu a'lam. Kalau cakap gantung untuk dibaca, fair, alhamdulillah. Katakan kita gantung ayat 1,000 dinar contohnya. Dia jangan fikir 1,000 dinar tu akan jadi kaya dengan ayat tu. Gantung kat ayat tu dekat dinding rumah, kita pun akan dapat rezeki masuk melimpah-limpah. Itu syirik juga, kerana takut kita percaya kat ayat tu. Ya, kita bukan sebenarnya ayat tu boleh dibaca tuan-tuan. 1,000 dinar tu bagus. Bagus untuk dibaca, menjadikan amalan harian. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau setakat gantung tengok hari tak baca pun, tengok je atau tengok pun kita dah tahu ayat tu ada, kita pun buat tak nampak. Maka itu dah jadi tangkal atau jadi benda-benda syirik. Itu tak boleh lah ya. Jadi kalau katakan ayat tu untuk dibaca, gantung kat dinding, maka okey, tak apa insya-Allah. Tapi kalau ayat tu kita letak kat situ sebab nanti dia tak masuk, itu tak boleh tangkal. Ya. Banyak raja wafak macam tu. Kena ayat Quran pun. Ayat kita letak macam saya contoh tadi surah Al-Fil tadi yang dimasukkan dalam pers untuk supaya nampak cantik. Itu benda-benda yang menyalahgunakan Quran. Maksudnya jadi tangkal. Quran tu jadi benda syirik. Ya. Lepas tu kalau mandi garam, tabur garam, mandi limau tu kira macam mana? Saya macam ni. Bagi saya kita guna macam-macam. Kita garam bukit. So itu bagus. Dari segi kesihatan bagus. Saya anggap itu sebagai benda-benda yang kita boleh amalkan untuk meningkatkan tahap kesihatan kita. Sangat bagus. Tapi jin lari ke? Saya tak pasti yang tu. Wallahualam. Saya tak nampak jin. Tapi saya rasa pengalamannya tak ada juga dalam hadis yang pasal jin akan lari dengan garam tadi. Kita mandi garam tu. Tak ada juga lah. Mandi limau tu. Itu tak ada. Pernah saya satu hari, zaman dulu lah, masa saya awal mula rawat tu, sebanyak masa pasien tak ramai. Saya kan ada jin dia bercakap. Bila jin bercakap ni, saya tanya, engkau kalau limau ni, engkau ikut limau ke apa? Sebab pasien tu, bomoh tu bagi limau. Mandi limau. Jadi saya muskil. Saya nak tanya tu apa rahsia limau tu sebenarnya. Saya kata, kau duduk kat limau ke macam mana? Dia kata tak. Aku ikut dia balik, aku mandi dengan dia. Macam tu. Jadi kata kau dapat limau daripada bomoh ni, hati-hati tu kan. Dia bukan duduk kat limau tu pun. Dia ikut limau tu balik rumah, bila kita mandi, dia ikut sekali. Mandi dengan kita. Itu jadi masalah tu. Jadi tengok apa yang kita minta lah dekat bomoh tu. Jadi kalau kita tak pergi bomoh, kita ada nak mandi, nak rendam dengan garam bukit. Kita nak spa sendiri kat rumah contoh. Kan kita nak buat spa sendiri, kita pun beli garam bukit, beli rempah-rempah ratus yang kita bagus, kita masuk dengan daun-daun tu, benda halis sebagainya. Itu benda-benda yang bagus. Kita pun buat spa sendiri. Duduk dalam spa tu kan setengah jam. Orang jadi sihat. Itu bagus. Saya rasa tak ada masalah yang tu. Dan kita minta dengan Allah untuk bagi kita kesihatan. Boleh pecah lemak. Ada macam-macam lah yang sekarang ni akhirnya saya tahu yang
Boleh buat macam-macam semua ni. Kalau ada masa saya pun nak duduk macam tu. Tapi tak ada masa. Kalau ada masa sedap duduk dalam setengah jam tu. Kita buat peluh, kita buang toksin sebagainya. Itu boleh. Tak ada masalah. Ya. Jadi kalau kita kira sebagai untuk nak kesihatan, bagus. Tapi kata nak buang jin boleh ke? Wallahualam, saya tak pasti. Saya rasa tak ada hadis yang betul, tak adalah bab garam tu tadi. Ya. Tapi Nabi pernah guna garam ni untuk buang bisa. Ada. Dalam satu riwayat sirah Rasulullah kan dia bangun malam. Satu hari Rasulullah setengah bangun malam, tengah solat tu, dia kena sengatan, kala jengking. Jadi dia minta Aisyah masa tu ambilkan garam, dia kata masuk air, dia rendam air, tangan dalam air. Itu yang Rasulullah buat lah. Itu sebenarnya bagus dari segi saintifik pun dari saintifik pun ada explanation. Sebab garam tu akan sedut bisa tu. Sebab osmolarity dia tak sama, dia akan sedut keluar bisa tu daripada tangan. Dan saya pernah juga buat sendiri macam tu. Saya ingat sebab sunnah tu tadi, maka saya pernah kena terpijak paku karat. Jadi kalau punya karat ni macam-macam lah. Kalau kena pergi ambil injection lah, ATT lah, paku karat. Pijak tengah-tengah seronok buat rebah ayam masa tu kat Rembau. Kat rumah mak tu, tiba-tiba terpijak paku. Saya kata, mak ambilkan garam dengan air. Saya pun bacakan Fatihah sikit kat situ, air tu dengan air kursi. Lepas tu, saya renam kaki kat situ. Dan Alhamdulillah tu, saya tak kena infection, tak ada, bengkak tak ada, Masya Allah. Dia sedut bisa tu cepat keluar. Bisa tu maksudnya kadang-kadang mungkin infection sebab kita risau tetanus lah. Bila kita kena paku kat karat ni, dia takut kena kancing gigi. Dan Alhamdulillah, saya sihat tak ada apa. Lepas tu bengkak pun tak ada, sakit pun sekejap. Sekejap lepas kena paku tu, lepas dendam garam tu, dia okey Alhamdulillah. Itu tujuan garam lah. Okey, ada soalan lain? Soalan lain? Okey faham kot yang ni. Tapi itulah, kena sembah-sembahkan tuan-tuan. Saya risau sebab bila pasien masih datang dalam keadaan yang saya doktor, saya baru Facebook live dengan ustaz ni. Disebut nama ustaz, saya kenal ustaz ni. Tapi saya nak katakan, dia kata kat badan saya ada 5 ekor jin ni. Tentu dia kata dia bagi ayat-ayat ni baca. Saya kata macam mana ustaz ni tengok dia jauh nampak jin ni. Wallahualam. Saya kata itu benda-benda yang di luar jangkau saya. Tapi saya kata tak ada ilmu boleh nampak jin, mereka ilmu tak betul lah sebenarnya. Walaupun orang panggil dia ustaz pun, tapi saya rasa saya akan reject lah kalau macam tu. Dan saya tak galakkan untuk pergi jumpa orang macam ni lah. Kalau boleh, kita elakkan. Ya, wallahualam. Ada soalan lagi? Ustaz, tanya satu soalan. Macam mana tu? Boleh saya tanya satu soalan? Boleh tu, boleh. Okey, ini kalau kita lihat di dalam kitab Tajul Muluk, kita lihat banyak ajaran-ajaran ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan wafat. Betul. Adakah ini semua salah dari segi akidah? Kalau masih ada soalan ni. Tajul Muluk ni kitab yang sangat terkenal lah. Tapi Tajul Muluk ni kitab berkaitan rawatan dulu-dulu lah. Rawatan orang dulu-dulu. Sebagian ulama hari ni banyak menolak lah kaedah rawatan tu setengah ni. Saya tak kata mengkaji Tajul Muluk, tak. Saya pernah baca kitab ni. Mengkaji sangat tak, tapi bila saya dengar ramai pendapat ulama yang akhir ni dia ada banyak kesalahan kat situ, setengah-setengah tu. Macam wafat ni satu penyakit sebenarnya, Datuk. Saya sekarang Alhamdulillah dah kurang, sangat kurang dah benda ni. Orang tak tulis dah tu. Itu sebenarnya kerja-kerja yang berkaitan dengan jin lah, perdukunan sikit. Dan benda tu sebab ramai orang akhirnya reject Tajul Muluk ni. Kalau buat Tajul Muluk aja, kalau grup Darul Syifa sebenarnya kami yang gabungan pelabur Islam ni, kami memang tak boleh terima lah. Dia punya kaedah tu memang sangat melanggar daripada syarat tu. Ya. Jadi contoh tadilah, dia wafat banyak macam tu cakap. Betul saya cakap, wafat tu, tulisan-tulisan tu, nak kira tarikh sebagainya, itu benda-benda yang semua bersifat ramalan, bersifat jangkaan-jangkaan atau ramalan-ramalan. Itu benda yang tak boleh lah sebenarnya. Dia bagi tarikh contoh nak kahwin ni bagi nama pasangan siapa, dia bagi nama Eja, dan Eja Rumi itu Eja Jawi, daripada Rumi kena tukar jadi Jawi, kena kira pula, ada calculation dia. Sesuai tak sesuai, ni berat ni, tu ramal lah tu. Kalau kita kahwin macam tu, katakan kalau tak sesuai, tak boleh kahwin. Sampai tahap tu lah. Orang dulu biasa sebenarnya betul. Saya tengok orang dulu buat, saya mana sebut siapa, tapi nak katakan saya pernah tengok orang memang jumpa orang ni untuk semata-mata nak tengok, bawa dia punya bakal isteri tu, cek nama dia sesuai tak sesuai. Jadi kita dah masuk sesuai, Alhamdulillah lah. Kalau tak sesuai macam mana kan, tak boleh nak kahwin macam tu kan. Jadi macam tu agak betul tak betul lah ramalan. Itu memang ramalan lah. Saya rasa betul nak kena reject lah kalau ramalan. Jadi Tajul Muluk banyak benda yang saya rasa malah kalau ikut setengah Darul Syifa, dia anggap Tajul Muluk ni kitab untuk bomoh. Macam tu, kitab untuk perbomohan. Jadi saya semenjak tu saya tak pernah tak tengok lagi dah, tak baca. Saya Tajul Muluk saya pernah beli dulu satu, saya tengok memang tu banyak benda-benda yang agak pelik lah. Jadi untuk pengkajian boleh, tapi untuk nak menggunakan tu tak boleh untuk saya, insya-Allah.
Sebab wafak tu saya tengok banyak dia penyakit sekarang. Dulu-dulu orang guna untuk kebal. Contohnya zaman-zaman dulu bila kita tengok terjadi 13 Mei dulu, orang semua akan bawa pedang pergi apa ni, asapkan pedang boleh terbang semua masa tu. Hebat zaman tu. Keris-keris semua boleh terbang. Itu semua dengan bantuan jin lah tu. Saya ingat masa tu dia kembali kepada zaman-zaman dulu, orang masih bergantung dengan jin dan isu-isu ni. Keris tu boleh tegak, boleh terbang macam mana tu? Mungkin dengan bantuan jin impossible lah dengan dia boleh terbang sendiri kan. Jadi itu benda-benda itu berlaku zaman dulu. Tapi sampai akan baju nak pergi kalau kita nak pergi perang nanti pun dia siap dah baca dengan tulisan wafak atas tu. Ya, itu benda-benda gitulah. Cuma saya pernah dah pergi Turki. Saya tengok ada juga yang kalau ikut saya punya muzium Tok Kapi tu, tengok baju yang dipakai oleh Khalifah Utsmaniyah punya apa ni, orang-orang pahlawan-pahlawan dia tu. Dia memang ada Al-Quran, tapi dia bukan satu badan macam tu. Dia ada tulis ayat Al-Quran dekat pedang dia, dekat baju besi dia tu ada. Tapi dia sebenarnya kembali kepada niat tadi. Kalau dia kata niat pakai tu untuk jadikan pelindung tangkan, maka tak boleh lah, itu jadi syirik. Tapi kalau pakai tu untuk sebagai ingatkan kita pada Allah Ta'ala, itu okey insya-Allah. Kan, kalau kita ingat kita ni adalah pejuang Islam dan kita tak yakin dengan apa yang kita pakai tu, tapi kita yakin dengan Allah Ta'ala, maka kita betul akidah insya-Allah. Tapi kalau kita yakin tu dengan apa yang kita tulis-tulis tu, yang saya rasa agak terkejut, saya tengok saya dapat satu pasien bawa tu satu size A1 tu 8 A4 tu. 8 punya besar size tu, frame wafak tu tadi, rajah tu tadi. Letak kat rumah. Patut dia ganggu teruk. Dia pun nak katakan bila saya buang tu kurang alhamdulillah. Dia kena benda tu nak kena tinggalkan lah kalau boleh. Dan kita masih jumpa kedai-kedai yang masih pakai benda tu. Letak dalam bentuk tembaga, copper. Tembaga cantik, bokeh tembaga tu letak sebagai rajah dekat belakang kaunter. Ada saya jumpa lagi. Saya kalau pergi kedai tu saya tak makan, tak jadi makan. Sebabnya dia masih bergantung dengan jin, takut dia pakai pelaris. Itu saya bimbang gitulah. Dan banyaknya buat ni orang Melayu lah. Kan, orang Melayu. Jadi bila kita tengok tengok kedai-kedai lain KFC, McDonald tak pernah turun. Bisnes makin bagus. Kan. Kita tengok orang Melayu bisnes makin turun. Sebab kita masih bergantung dengan pelaris dan sebagainya. Wallahu a'lam. Boleh tu Tajuk mulut ni jadi isu lah sebenarnya. Tapi itulah agak sensitif sebab ramai lagi orang yang lama-lama ni pakai tu. Saya tak nafikan benda tu. Saya pernah jumpa bawa satu kotak tu dalam tu. Kitab tajuk mulut ada, kitab dengan selendangnya, dengan kain bertulis Qurannya kan. Kain warna kuning. Dia kata ni pakai masa 13 Mei dulu dia kata. Jadi kebal. Saya kata jadi kebal tu dengan bantuan jin lah. Itu kita tahu, kita Rasulullah pun tak buat. Maksudnya kita kalau kebal tu mesti dengan bantuan jin. Itu saya jumpa kes macam tu lah. Wallahu a'lam. Okey tu ya. Ada soalan lain? Soalan ni Ustaz, macam mana pesakit ruqyah pengsan ketika rawatan? Jadi pengsan ni ada banyak faktor lah. Dia bila kata pengsan ni tuan dan puan, jin tu betul-betul dalam badan. Dan dia kontrol semua sistem badan. Dia boleh kontrol sistem ni. Maksud sebagai doktor saya duk fikir jin mampu pun. Dia kan ikut darah pergi merata. Dia kan blok dekat saraf, dekat otak sebagainya. Dia boleh kontrol benda ni. Jadi kita kadang-kadang jadi pengsan sebab dia boleh pengsan, boleh menggigil, boleh macam sejuk sangat. Itu benda-benda yang dikacau. Tapi kita punya kita punya control center dekat brain. Brain semua kontrol kat situ. Kontrol hormon, kontrol kita punya motor function. Jadi semua dia boleh kontrol kat situ. Itu sebabnya kalau saya buat rawatan, saya pastikan kita ruqyah dekat kepala. Sebab messenger kan duduk situ untuk control everything. Kacau period kita, kacau kita punya sakit-sakit badannya, kacau nanti kita tak berat nak buat ibadahnya. Dia boleh kacau daripada otak je. Tak payah pergi kat tangan pun. Dia kan duduk kat otak, kacau situ. Dia kontrol dari situ. Itu kadang boleh pengsan bila kita buat. Kadang bila kita baca tu sangat banyak pengsan. Atau tak pengsan pun dengan jadi kena rasuk. Dia kena rasuk. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum doktor. Boleh saya nak tanya sikit? Boleh Kak, boleh. Okey, saya nak tanya. Sekarang ni ramailah pakar-pakar ruqyah ke, pakar perubatan Islam kononnya lah. Ya. Dia boleh nampak jin dalam badan manusia tu ada 3 orang, ada 5 orang kan. Satu. Yang keduanya, dia duduk jauh, kita pakai telefon dia dah tahu dah dalam badan orang tu ada jin. Tu macam mana tu doktor? Itu yang saya cerita tadi. Takut akak dengar tadi. Dengar tak saya bagi penerangan tadi awal-awal? Ke baru join lambat ya?
Jalan lambat sikit ni. Jadi saya sebut tadi Lepas awal-awal. tu satu lagi ni, macam mana kita nak percaya membezakan antara dukun dengan dia guna ruqyah Islam juga kadang-kadang. Tapi kita nak membezakan antara dukun dengan ruqyah dengan rawatan Islam yang sebenarnya ni. Kadang-kadang dia kena mandikan orang perempuan, nak buangkan apa benda entah sial-sial apa dalam tu, ambil darah sikit kat kening, ambil kuku sikit kat rambut tu. Macam mana tu doktor? Tolong beri penjelasan sikit. Ada dia berlaku dekat mana ni? Yang ambil darah semua ni pelik ni. Ya, yang berlaku ni adalah dah sebut negeri kan, nanti sensitif pula. Tapi saya beritahulah Negeri Sembilan. Ya, saya pernah duduk di Negeri Sembilan. Dia kata awak ni ada sial lah, buang apa semua, ambil darah dekat kening kiri, dekat kening kanan, kuku kaki, kuku kanan. Allah. Buang isi apa semua tu, anyut sungai apa semua tu. Macam mana cerita tu? Itu memang tak betul lah. Itu saya awal-awal saya nak kata tu bohong. Mandi dulu pesakit tu. Kayak contoh dia lah. Saya nak sebutkan kalau dengar ceramah pada awal tu saya dah cerita semua dah. Apa yang tak cerita tu semua saya dah cerita dah tadi. Itu semua ciri-ciri bomoh. Walaupun dia baca Quran. Nampak macam baca Quran. Kerana baca Quran tu separuh je. Sikit je baca. Lepas tu dah senyap dah. Dia baca tahap jampi. Dan dia bergantung dengan jin yang tu. Dia buat macam-macam tadi. Dia mandi bunga lah. Yang lagi peliknya tu saya kata hati-hati kalau bawa anak kita perempuan pergi berawat macam ni. Jangan biar seorang-seorang. Kan? Kerana kita bagi alasan dia kena masuk dalam bilik gelap tu, kena mandikan semua. Saya tu semua tu asal-asal jin syaitan tu. Ya, bahaya tu. Kerana dia takut ada satu kes sampai nak rogol. Tu saya kata tadi, benda ni tak betul. Kalau akak ada masa nanti saya akan cuba tengok balik video saya ni. Saya record ni, nanti saya upload balik dalam Facebook sebagainya. Cuba tengok balik ceramah saya ni. Saya nak cerita semua dari detail pada awal payah lama tu dah 1 jam. Saya cerita 1 jam benda yang sama yang akak cakap tu. Itu semua benda tak betul lah. Saya setuju yang tu. Tak betul. Walaupun kata nama ruqyah syariah lah, nama pusat rawatan pun ruqyah juga ke. Jangan percayakan nama. Jangan percaya pada nama brand. Dia mandikan kita pun semua tu macam mana? Betul. Mandi bunga itu semua itu alat itu. Mandi orang perempuan. Masya-Allah. Itu lagi teruk. Tu saya kata benda ni tak betul. Tapi ramai orang buat. Ramai orang percaya tu. Jadi sekarang ni kalau dah tahu jangan buat. Jangan percaya. Jangan percaya, jangan buat dah, cari orang lain yang betul-betul buat ruqyah syariah. Kita panggil ruqyah syariah. Cara Islamiah dia macam mana? Cara Islamiah dia kena ruqyah, baca, kena gunakan benda-benda yang Nabi sebut dalam kitab dia lah. Rawatan Nabi tu ada. Dengan mandi bidaranya, itu boleh buat. Kena ada bacaan-bacaan, kita kena amalan-amalan zikir-zikir dan sebagainya. Ya. Okay. Sekarang duduk kat mana tak? Duduk kat mana sekarang? Sekarang saya duduk di Bentong. Oh betul. Betul tak apalah. Kalau rasa ada tempat yang rasa buat ruqyah syariah betul, kena check dulu. Kaedah dia macam mana. Kan ustaz ni boleh percaya tak percaya. Lepas tu kalau kaki kita ni sakit apa semua urat sebenarnya tu kalau ikut daripada doktor pakar kan. Yeah. Tapi dia kata ada tempat tersangkutnya jin-jin duduk tu sebab badan-badan kita sakit tu dia khabar. Dia khabar tu kita tak tahu tu. Ya tu itu perubatan Islam. Wallahu a'lam. Dia khabar tu betul dah. Dia khabar tu betul dah ada jin-jin. Tapi kaedah dia tak betul. Kaedah rawatan dia tak betul. Itu je. Jadi kalau boleh jangan buat benda tak betul lah. Especially kalau ustaz ni tu saya panggil dia uskun tu, ustaz dukun. Dia jenis pakai jin. Saya panggil lah uskun dia ustaz yang macam dukun sikit. Jadi kau cari tempat-tempat yang boleh lah insya-Allah. Ya, boleh insya-Allah. Kita ni mudah ke nampak jin ni? Tak mudah nak kena ada jin dalam badan. Itu sebab saya kata orang yang nampak jin ni dia kena ada jin dalam badan dia atau jin sebelah dia. Itu bomoh tu kak. Kalau boleh nampak jin ni bomoh lah. Walaupun dia kata dia ustaz tengok dari jauh, lagi tak logik. Dia nampak agona. Nampak? Dia nampak agona tu. Dia jauh telefon kita, dia kata kak ni ada jin. 10 ekor. Saya pernah menelpon ada orang tu dia kenal saya. Dia kata akak dalam badan akak ni, daripada bersama akak ni ada jin dia 2-3-4 orang ni mengganggu akak kena berubat dulu apa. Mandi air itu nasihat baik kak. Kalau dia kata boleh kak buang ni, dia kata dari jauh, transfer duit dia kata seekor 500. Kak bayar ke gitu? Percaya tak? Yalah bahaya tak buat lah saya semua tak buat. Tapi dia boleh beritahu gitu. Dia suruh datang jumpa dia lah buat berubat tu kan. Tapi saya tak pergi lah. Tak payah pergi kak kena cari tempat lain lah yang boleh. Ustaz-ustaz ramai lagi yang betul, yang buat betul ramai. Bukan tak ramai insya-Allah. Bukan saya seorang pun. Mereka kata ramai orang buat yang betul. Tapi nak dapat doa selalu minta pada Allah. Bila kita kena macam ni kak, selalu minta pada Allah istikharah. Bukan nak kahwin je istikharah. Nak pergi jemput rawatan pun istikharah juga.
Minta Allah tunjuk, ya Allah kat mana tempat yang betul ni. Aku nak minta kesembuhan, ya Allah. Aku tunjuk aku jalan kesembuhan. Ya kan Boleh kan Satu lagi, ada rawatan dengan garam ni. Garam dengan lada hitam untuk tabur dalam satu rumah. Lepas tu mandi pula dengan air garam tu tadi. Dia ada dah saya dengar doktor cakap tu. Apa cerita ni sebenarnya? Masalah garam ni kan, saya tak nak komen. Sampai sekarang satu beseng. 3 kilo garam, lepas tu 1 kilo lada hitam. Saya dah cakap dah, saya dah khabar dah. Minggu lepas saya cakap benda yang sama. Lada hitam dengan garam ni tak ada hadis pasal tu. Jadi bila tak ada hadis, dia ke pengalaman ulama atau pengalaman orang yang merawat. Tapi saya rasa saya tak jumpa lagi setakat dari segi sains ni pun tak ada. Dari segi sainsnya lada hitam ni guna menyebabkan jin takut. Tak ada, langsung tak ada. Dan paling sedihnya, bila kita buat gitu, kita campak garam, jin masuk juga. Macam mana? Wallahualam lah. Jadi dalam meher, benda tu membazir kau. Lada hitam meher, kalau sekilo tu mau dekat 60-70. RM40. Murah lah lagi. Kalau setengah tempat Sarawak tu mungkinlah tu murah tempat-tempat sana, tapi kalau tu setengah lada hitam meher. Bila kita campak gitu kan membazir. Allah sebut dalam Quran, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Membazir tu saudara syaitan. Kalau nak bersaudara dengan syaitan ke benda macam tu lah. Jadi tu yang kena nak khabar saya. Saya tak nak sebut. Bukan buang. Gunalah garam tu kau boleh masak. Lada hitam tu buat black pepper. Lada hitam tu asing kan. Boleh tampi. Akak asingkan lada hitam tu buat black pepper. Masak black pepper. Masalah macam ni. Nabi sebut dalam hadis. Nak keluarkan jin, nak pagar rumah ni senang je baca Baqarah ke? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, lebih kurang macam ni, Nabi maksud dia macam ni. Nabi kata, jangan biar rumah kamu jadi macam kubur, kata Nabi. Baca Al-Baqarah, kata Nabi. Nescaya jin syaitan akan keluar dari rumah. Baca Al-Baqarah je. Tapi kena baca kuat lah. Janganlah baca dalam hati dia gitu. Tak dengar, jin tak dengar. Akak baca kuat. Baca kuat semangat minta jin dengar, dapat hidayah Allah keluar daripada rumah. Macam tu. Jangan risau. Jin dia pekak kadang-kadangnya sebab dah tua jin-jin ni. Tapi baca kuat. Jin ni dah tua-tua belaka. Jadi kalau kat baca perlahan dalam hati tu dia tak dengar. Baca kuat sikit. Okey, insya-Allah. InsyaAllah Terima kasih doktor. Sama. Ada soalan ni dia kata, mohon pandangan doktor kepercayaan menaikkan kereta dengan air ustaz untuk meraihkan kemenangan malapetaka. Dia macam ni lah. Dia tak boleh jadi macam seorang menjadi tangkal gitu. Amalan sebenarnya tu dia bagus, boleh. Kalau kita macam saya pernah ada kes ni tu, pasien balik dari Rukiah tak boleh start kereta. Dia nak balik turun kat bawah nak start kereta tak hidup enjin. Bateri semua okey, baru tukar tak boleh start. Saya kata ambil air Rukiah tu spray dekat enjin tu. Boleh hidup balik, masya-Allah. Dan kata gangguan ada. Jadi kalau katakan nak kena selalu ke tak payahlah. Kalau kereta boleh start molek semua tak payahlah. Tak payah. Jadi sebenarnya penting doa. Jadi takut nanti banyak sangat bergantung dengan barang ni jadi isu ni. Dia takut jadi syirik pada Allah Taala. Jadi kita sendiri patutnya kita naik kereta tu baca doa. Kita bacalah bismillahirrahmanirrahim subhanallahi sakharana hadza. Baca doa nak naik kenderaan, baca. Dan insya-Allah Allah akan mudahkan perjalanan kita insya-Allah. Ada juga macam tu. Kadang-kadang Allah selamat kita daripada kemalangan. Doa tu lagi penting daripada kita setakat siram air je dengan air. Walaupun air tu dah ruqyah, tapi saya rasa terbaiknya kita sentiasa berdoa. Minta dengan Allah direct. Jangan jadi ada pentaraan. Perantaraan tu maksudnya air tu je lah. Macam tadi akak tu cakap tadi, perantaraan dia garam dengan lada hitam. Itu maksudnya kalau kita percaya kat benda tu jadi syirik pula nanti. Itu kita risau gitu. Jadi saya nasihatkan untuk kalau kereta, boleh kalau keperluan, contoh kita nak basuh kereta dengan air ruqyah, boleh, tak ada masalah. Baca air ruqyah tu buat sendiri, lepas tu buat besar, lepas tu spray kat kereta kita. Tak ada isu. Orang nak cakap apa, cakap lah. Sebabnya kadang-kadang kita bukan ada niat nak buang gangguan tu. Saya juga pernah buat spray rumah dengan air ruqyah. Baca air ruqyah tu, spray ke dia rumah. Memang panas lah jin tu kot. Sebab setengah ulama kata air ruqyah ni kalau kita spray macam tu, dia kena kat dia tembus badan. Macam tu lah. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma saya galakkan juga bila kita buat kereta tu, jangan lupa doa. So, doa ni sangat penting. Baca doa yang naik kereta lah. Kita, anak-anak pun sekarang dia pandai dah kan. Subhanallazi, nasyid lagi kan. Jadi kita kena baca doa banyak, insyaAllah. Lepas tu tak, saya komen ni menarik lah. Pernah jumpa nak buang saka satu huruf nama RM50. Kalau 10 nama dah RM500. Ini murah tuan-tuan, masih murah lagi. Ada pasien saya jumpa, satu ekor tu RM500. Itu satu isu lah nak buang saka ni. Ini semua main-main ni. Buat duit ni sebenarnya. Dia kata satu ekor, kalau ada 10 orang tadi dah RM5,000. Nak gambarkan macam itulah. Jadi kadang-kadang kita tengok, kalau menggunakan kaedah yang tak betul, tak buang juga saka tu, tak hilang juga. Saya seorang pesakit, saya saka dia tu dia dah buang 2 kali dah. Masih ada saka lagi. Bayar ustaz dari Indonesia datang. Beribu habis dengan flightnya, dengan hotel sebagainya. Saka dia tak buang juga, tak hilang juga. Nak gambarkan,
kaedah dia mungkin tak betul. Wallahu a'lam. Jadi kita hati-hatilah insya-Allah. Ada soalan lagi? Okey Kak Azizah ni carilah nanti saya punya tu ya. Saya punya YouTube ke, tengok dalam balik saya punya Facebook ke, saya akan upload lagi lah ceramah ni. Saya nak cerita balik daripada awal, lelah lah rasanya. Cara nak buat saka yang paling mudah macam mana tu, doktor? Senang. Saya ada ikrar tu, baca ikrar tu. Ikrar putus saka namanya. Nanti saya ada dalam website saya sudah masukkan ikrar putus saka tu. Tapi hati-hati kalau nak baca. Kalau ada saka betul, saka jadi rimau. Kalau ada rimau, saka rimau jadi rimau. Jadi kalau nak baca tu kena ada orang lah. Kena ada orang jadi saksi, ada orang yang boleh tengok kita lah. Kalau kita nak buat. Kalau kita tahu kita ada saka lah. Ramai orang tak tahu. Dia tak tahu tu, bila baca tu, respon tu ada macam-macam lah. Lepas tu macam mana cara nak keluarkan jin daripada badan kita sendiri ni? Ya, agak kena kuat juga. Ada seorang sahabat saya, dia kata dia buang jin yang ada masuk dalam badan dia tu di Masjidil Nabawi Mekah, Madinah. Dia 3 jam dia duduk dalam jamban. Dia kata dia keluarkan jin tu dari dalam jamban Madinah. Macam mana tu cerita? Weh, hebat ni Kak. Tapi saya memang pernah juga merawat gitu. Saya pernah merawat kat Madinah. Saya bawa pasien ni, tahu saya sihat, saya kata jom ikut saya pergi umrah, saya rawat dekat Masjid Nabawi. Tapi saya dengan ruqyah lah. Tapi kalau jin sebenarnya, kalau kat Mekah ni Kak, kalau jin setan, jin atau setan yang tak Islam ni, kufur ni, dia kalau pergi Mekah dia memang berat lah. Dia tak keluar. Dia tak keluar. Dia nyorok dalam badan. Sebab dia tahu kalau keluar nanti kena tangkapkan malaikat. Jadi sebab dia tanah haram. Tanah haram ni, dia tak payah masuk sebenarnya. Dia dijaga oleh malaikat. Kita tak nampak lah. Tapi kalau jin kufur ni tak lepas. Jin Islam boleh lah. Jin tak Islam ni tak lepas tanah haram tu. Sampai sebarang tanah haram dia kena tahan dekat malaikat. Kalau dia tak Islam tak lepas. Jadi dia kata duduk dalam jamban 3 jam. Jadi 3 kalau jam duduk dalam jamban dalam Masjid Nabawi tu, dia tak tahulah apa zikir dia pun, Allah Alam dia cuma dia kata gitu je kat saya. Dalam jamban tak ada berzikir. Lepas tu barulah lega, dia kata ringan, dia baru badan dia baru ringan. Dia sebenarnya dia kena doa solat hajat dulu sebelum masuk jamban. Masuk jamban tak ada zikir dalam jamban. Nak zikir macam mana dalam jamban tak boleh. Jadi zikir sebelum. Lepas tu minta pada Allah sungguh-sungguh. Bila dia masuk jamban dia keluar dalam jamban. Macam tu lah. Dia boleh keluar. Tapi nak katakan kalau keluar tu kat Mekah ni sangat mudah. Bila kita ruqyah kat Mekah ni, Masya Allah. Dia kalau keluar terus masuk Islam tu. Dia keluar tu agaknya malaikat sambut dah. Keluar terus. Dia tak susah. Islam je lah. Ya, insya-Allah. Okey Kak Ya, okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Tak ada InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semua dapat bersama pagi ni insya-Allah. Kalau ada apa-apa yang salah kurang sebagainya itu hantar teguran insya-Allah ya. Dan kita harap kita dapat sambung lagi minggu depan insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.